disebutkan oleh sebahagian ulama. Beliau adalah mujaddid pada kurun yang ke-11. Tamam. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 1132 Hijriah pada hari Khamis 27 Ramadan. Dan dimakamkan di kawasan permakaman Zambal di Kota Tarim. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kurnia kepada beliau dan memberikan kebaikan kepada beliau dan juga memberikan manfaat dengan segala tulisan beliau, dan sungguh dicatat kabul segala apa yang beliau karang. Tulisan-tulisan beliau dicatat kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil menunjuk kepada ikhlasnya pengarang tersebut dan ta'alluqnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan datuk beliau. Jadi kita menumpang dengan keberkatan tersebut, dan moga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita untuk memahami tulisan yang telah dikarang oleh beliau ini. Ringkas tetapi sangat padat dan perlu untuk diperhatikan dan dibaca dan dipelajari oleh para pemula kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penghujung berkenaan dengan muqaddimah, sebelum masuk kepada muqaddimah, iaitu penulis risalah, iaitu Imam Qutbul Da'wah wal Irsyad, iaitu sebelum muka surat yang pertama. Sebelum muka surat pertama, yang nombor 1. Ini dia tulis dengan guna tulisan simbol. Ada bait syair yang dibaca oleh orang-orang saleh ketika hendak membaca kitab-kitab karya Al-Imam Al-Syeikh Al-Islam Qutbul Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Ini antara bait syair yang dibacakan ketika mana permulaan muqaddimah, ataupun kalau kita nak baca kitab Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, maka elok dibacakan syair ini. Diharapkan moga dapat memahami kitabnya dengan baik dan diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia punya syairnya? Ilahil wara sahil ala man qara tasanifu haddadil ula ma ta'assara wa aslih, bukan waslah, wa aslih. Tamam. Wa aslih lahu kulla syu'uni. Tamam. Wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu. Betulkan baris tu. Wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatin kubra wa ahsin lahu al-khira. Wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishhu idha ma ta'assara. Wahab ya waliyal khairi unsan warahatan. Unsan warahatan, ada alif jatuh tu. Wahab ya waliyal khairi unsan warahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassira. Tamam. Ini syair yang dibaca. Betulkan dulu baris, dan kemudian nanti kalau nak baca kitab Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka dibacakan syair-syair ini. Ilahil wara, kita baca sama-sama. Ilahil wara sahil ala man qara tasanifu haddadi ula ma ta'assara. Minta maaf, Ustaz. Kejap. Betulkan baris dulu. Ilahil wara sahil ala man qara tasanifa. Minta maaf. Kan tasanifu. Tasanifa jadi maf'ulun bih. Ilahil wara sahil ala man qara tasanifa haddadil ula ma ta'assara. Baca sama-sama. Ilahil wara sahil ala man qara tasanifa haddadil ula ma ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatin kubra wa ahsin lahu al-qira wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an'ishhu idha ma ta'assara wa habya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassira. Tamam. Macam tu nah. Jadi betulkan baris bagi kena. Jadi Ustaz Abdullah Tahir sendiri bagi tahu kepada saya kan berlaku kesilapan pada
percetakan ini yang telah dibetulkan pada asalnya, kemudian tiba dicetak dengan salah. Jadi dia dah pesan kepada saya untuk diperhatikan balik perkara tersebut. Jadi ini kita betulkan sambil-sambil dalam pembacaan kita ni, insya-Allah. Muqaddimah. Ini pendahuluan oleh penulis kitab. Kitab ini tajuknya adalah, ataupun nama kitabnya Adab Sulukil Murid. Adab Sulukil Murid. Jadi adab adalah jamak kepada adab. Adab jamak kepada adab. Dan kemudian suluk adalah perjalanan. Suluk adalah perjalanan daripada perkataan salaka. Al-murid, murid adalah istilah yang digunakan di dalam daripada ahlil qaum, yakni para ulama sufi, dengan maksud yang tertentu. Baik, jadi kita akan bahaskan dulu tentang perbahasan tentang tajuk kitabnya. Adab Sulukil Murid. Baik, apa dia murid? Ini antara rukun jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min arkanit tariq ila Allah, di antara rukun jalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-murid. Al-murid adalah isim fa'il minal iradah. Dia isim fa'il daripada iradah. Ini seperti yang disebutkan oleh At-Tahanawi dalam kitabnya Kasyafu al-Istilahatil Funun wal Ulum. Jadi murid adalah isim fa'il kepada iradah. Dan dikhususkan as-salik ila Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan salik, berjalan, orang yang berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama al-murid. Kenapa? Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, li'anna al-iradata bad'u tariqis salikin. Karena iradah itu adalah permulaan jalannya salikin. Nak berjalan kepada Allah perlu kepada iradah, perlu kepada kehendak. Kehendak untuk berjalan tadi diperlukan. Jadi maka orang yang berkehendak tersebut dipanggil murid. Isim fa'il, yakni pembuat kepada ataupun pelaku kepada kehendak tadi. Bila dia berkehendak, maka dia pekehendak. Jadi berkehendak untuk melakukan sesuatu. Yang berkehendak melakukan sesuatu tadi dipanggil apa? Murid. Tamam? Dan ini adalah nama bagi awal manzilatil qasidin, permulaan kedudukan orang yang ingin menuju kepada Allah. Ini jalan yang menuju kepada Allah yang pertama sekali, apa dia? Murid dulu. Dan dinamakan dengan sifat ini, dinamakan murid ini dengan sifatnya iradah. Kenapa? Li'anna al-iradata muqaddimatu kulli amrin fama lam yuridil abdu syai'an lam yaf'aluhu. Karena ia adalah permulaan kepada segala sesuatu. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh seseorang hamba tadi, maka ianya tidak akan melakukan perkara tadi. Seorang kalau dia berkehendak dengan sesuatu, maka dia akan melaksanakan urusan tadi. Tamam? Maka murid, ketika mana disebut sebagai murid, bermakna dia berkehendak untuk menuju jalan Allah. Maka dia perlu melalui dan juga menjalani jalan yang dilalui oleh para muridin. Ini orang yang berkehendak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahadah sufiyah, ketika mana mereka mengitlakkan kepada salik ila Allah, orang yang nak menuju kepada Allah dengan lafaz murid, sebenarnya mereka melihat kepada apa yang telah disebutkan, ataupun mereka telah mengambil daripada apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Kitabil Aziz, dalam Al-Quranul Karim, seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-52 surah An'am, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Tengok, sebut yuriduna wajhah. Jadi la tatrudi alladhina yad'una rabbahum, jangan ditolak orang yang berdoa kepada Tuhannya pada waktu pagi dan petangnya. Yuriduna wajhah, yang mereka berkehendak untuk, yang mereka inginkan apa? Tuhannya. Yuriduna wajhah, yakni yuridullah, yuridunallah, mereka inginkan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi ini ada perkataan yuridun. Iradah ada. Kemudian disebut lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 28.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Itu sebut lagi yuriduna wajhah juga. Jadi perkataan iradah ini disebutkan dalam dua ayat ini menunjukkan kepada orang yang beribadah kepada Allah, tujuan mereka untuk apa? Yuriduna wajhahu al-karim. Mereka berkehendak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berzikir, yang menjalani jalan ini adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para sadah sufiyah mereka menamakan ataupun meletakkan istilah murid tadi berdasarkan kepada mulahazah terhadap ayat tadi. Ayat Al-An'am 52 dan ayat surah Al-Kahfi ayat 28. Kerana ada perkataan murid di dalam ataupun perkataan iradah di dalam ayat tersebut. Tamam. Jadi ini menunjukkan bahawa para sadah sufiyah mereka menggunakan istilah-istilah tadi diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Satu pun yang digunakan oleh para ulama sufi melainkan diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itu para sufi ini adalah orang yang sangat tamassuk dengan sunnah Rasul SAW. Jadi ajaiblah kalau ada orang boleh sebut, kata lagi banyak seorang tadi disebabkan kerana orang panggil apa? Golongan sufi inilah orang panggil apa yang suka tidur katanya. Orang sufi inilah yang suka tidur, yang tak apa ni, tidak taqaddum ke depan. Ajaib no? Ajaib kalau orang sebut macam tu. Jadi dia gelak. Tak gelak kan dia lah. Sufi inilah yang menggerakkan apa ni, orang panggil apa, yang menjadi pasak muka bumi Allah Subhanahu wa taala adalah di kalangan para ulama sufi. Dan mereka ini orang yang meninggalkan adat manusia biasa. Kerana itu mereka menjadi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah hati mereka. Jadi seorang yang safi hati mereka. Dan antara adat manusia biasa lakukan apa dia? Kasratul ta'am, kasratul manam dengan kasratul al-kalam. Banyak makan, banyak cakap, banyak tidur. Kasratul ta'am, banyak makan, kasratul an-niyam ataupun na'am, banyak tidur, dan juga kasratul al-kalam. Boleh. Dan mereka meninggalkan adat tadi. Mereka tidak banyak tidur. Habis malam mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak banyak makan. Dia diketahui bahawa para ulama sufi adalah orang yang sangat berhati-hati dengan urusan berkaitan dengan makanan. Yang seterusnya, mereka tidak banyak bercakap, melainkan pada tempat yang diperlukan dan pada wa'zun, memberi nasihat, pengajaran, didikan kepada umat, tidak kepada selain jalan tersebut. Maka ajaiblah kalau ada orang mengatakan bahawa sufi mengajar kepada kemalasan. Sedangkan para sufi lah yang berada di medan perang, yang berada di hadapan sekali. Yang mereka ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sama sekali bersifat dengan sifat yang disebutkan oleh para pembenci, kerana mereka tidak mengenali dan tidak mengetahui serta tidak memasuki jalan tersebut. Balik kepada perbahasan. Ada dua istilah yang kita akan jumpa kalau dalam kitab-kitab para ulama sufi. Yang pertama murid, yang kedua murad. Murid apa dia? Murid yang kita sebutkan tadi adalah orang yang berkehendak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk sampai kepada redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Ibnu Ajibah mengatakan murid adalah alladhi ta'allaqat iradatuhu bi ma'rifatil haqq. Yang terikat kehendaknya tadi untuk mengenal Allah. Wa daqala tahta tarbiyatil masyayikh, dan mereka masuk di bawah tarbiyahnya para guru, para masyayikh. Tamam. Yang ini antara ta'rifan murid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah. Sayyidina Syekh Ali Jum'ah hafizahullah di dalam kitabnya Madkhal ila Tasawufil Islami, Maulana Syekh Ali hafizahullah taala mufti Mesir ni, jamaah yang atas sekali, guru kami yang mulia ni, menyebutkan dengan susunan yang sangat terperinci berkenaan dengan perbezaan antara murid dengan murad. Jadi kata beliau, murid berbeza dengan murad, dan istilah murad bermaksud orang yang berkehendak kepada Allah,
minta maaf. Kalau murid, isim fa'il, dia nak menuju kepada Allah. Dia nak menuju kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut tambahan daripada Imam Ibnu Ajibah tadi, dan dia dibimbing oleh guru. Mesti dibimbing oleh guru. Manakala murad pula adalah istilah kepada seseorang yang Allah berkehendak kepadanya. Tadi dia berkehendak kepada Allah, dipanggil murid. Kalau murad, Allah berkehendak kepadanya. Alladhi yuriduhu Allahu. Allah kehendak kepadanya. Fayajzibuhu ilaihi bilutfihi. Maka Allah menariknya kepada Allah. Dengan kelembutannya, wa karamihi, dan kemuliaannya. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, Ajaballahu min qawmin yadkhuluna al-jannata fi salasil. Dalam hadis disebut, kata Allah ta'ajub. Ta'ajub sini maksudnya apa dia? Ini ghayatul ridha dipanggil. Ta'ajub sini bukan ta'ajub macam kita. Ta'ajub buat terkejut. Terkejut tu bukan ni dipanggil apa ni, sifat qabariyah dipanggil. Jadi ajab Allah maksud dia apa dia? Ini ghayatul ridha. Diambil daripada lazim bagi ta'ajub apa dia? Last sekali adalah dengan ridha maksudnya. Ajab Allah. Ini Allah ridha min qaumin yadkhuluna al-jannata. Yang mana Allah ta'ajub ataupun Allah redha dengan satu kaum yang mereka ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala fi salasil. Pada salasil. Salasil ni apa dia maknanya? Ai annahu subhanahu wa taala yuwaffiquhum likulli khair. Mereka ni masuk dalam syurga kerana Allah Taala memberikan mereka ni dengan salasil dengan maksud mereka ini diberi taufik oleh Allah dengan segala kebaikan dan juga dijauhkan oleh Allah daripada segala kejahatan. Dan tidak ada seorang pun di kalangan hamba ini yang Allah disebut dalam hadis ajab Allah tadi ini. Mereka ini terlintas melakukan maksiat dan tidak pergi ke tempat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Tak akan pergi ke tempat-tempat tersebut dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Taala redha dengan mereka. Takjub dengan kelompok macam ni. Ada orang macam tu. Ada orang di kalangan aulia Allah Subhanahu wa taala yang di kalangan mereka ini tidak terlintas pun melakukan maksiat. Tak terlintas. Bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Dia di kalangan umat Nabi SAW. Tapi Allah memberi taufik kepada mereka untuk menyebabkan mereka tidak terlibat dengan dosa. Malah tak terlintas dalam hati mereka melakukan dosa. Dan tak melangkahkan kaki mereka untuk melakukan dosa. Ini ajaib. Dan Imam Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kalamnya di dalam kitab Risalah Qushairiyah menyebutkan perbezaan di antara al-murid dengan murad. Beza antara murid dengan murad. Ini kalam mati' daripada Imam Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, perbezaan di antara murid dengan murad, kata beliau, fa kullu muridin 'alal haqiqati muradun. Ini Imam Qushairi kata, setiap murid hakikatnya adalah murad. Orang yang nak menuju kepada Allah, hakikatnya Allah yang inginkan dia pergi kepada Allah. Jadi dia juga murad sebenarnya. Murid juga adalah murad. Tamam? Kenapa? Iz law lam yakun muradullah, law lam yakun muradallahi subhanahu wa ta'ala bi an yuridahu lam yakun murida. Kalaulah tidak kerana Allah berkehendak dia untuk menuju kepada Allah. Kalau tidaklah kerana tu, kalau Allah tidak berkehendak kepadanya, maka dia tak akan jadi murid. Seorang murid tadi tidak akan jadi murid melainkan dia adalah murad. Maksudnya Allah inginkan dia untuk dia menjadi seseorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faham kita dalam tauhid, kita baca apa dia, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setiap perbuatan kita dijadikan oleh Allah. Maka seorang yang nak menuju kepada Allah, hakikatnya dia yang menuju ke Allah yang buat tujuan tadi. Allah yang buat tujuan tersebut. Jadi hakikatnya dia juga adalah murad. Baik. Iz la yakunu illa ma aradahu Allah Ta'ala. Kalam Imam Qushairi kata apa? Karena tidak ada sesuatu melainkan ianya adalah kehendaknya Allah. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tak boleh nak beza ni kehendak dengan arahan, kehendak dengan redha. Tak boleh nak beza. Lepas tu mengajak tauhid. Kok mana? Dia kata takkan Allah Taala berkehendak dengan benda buruk. Kita kata ajaib kalau tanya soalan tu.
Dia tak boleh nak beza antara berkehendak dengan benda buruk dengan redha dengan benda buruk. Tak boleh nak beza iradah dengan redha. Maksudnya ni masih lagi mubtadi, tak reti. Kitab Kharidah pun tak pernah baca maksudnya. Kitab kecil-kecil dalam tauhid pun tak lepas lagi. Lepas tu nak jadi pejuang ahli sunnah wal jamaah. Kepala otak apa kan? Tak boleh jadi itu. Jadi macam mana? Tu dia Mu'tazilah. Tu bukan pejuang ahli sunnah, tu Mu'tazilah. Mu'tazilah yang duk pergi kata Allah tidak berkehendak dengan perkara yang buruk. Kalau Allah berkehendak dengan perkara buruk, dia kata, jadi tak kena. Tak boleh, dia kata dia. Mana boleh Allah berkehendak dengan benda buruk? Dia tak boleh nak beza redha dengan berkehendak. Allah berkehendak dengan segala perkara. Segala perkara yang mungkin. Kerana iradah ta'alluq dia dengan mumkinat. Yani Allah Ta'ala berkehendak dengan segala perkara mungkin. Baik ataupun buruk. Tidak ada masalahnya. Kerana itu kehendaknya Allah. Baik, Allah redha tak dengan perkara buruk, Allah tidak redha dengan perkara buruk. Allah berkehendak dan Allah tidak redha. Tak ada masalah apa. Itu perbezaan yang besar. Baik, itu bahasan dalam tauhid. Baik, wa kullu muradin muridun. Setiap yang murad adalah murid. Kita dah faham tadi murad apa dia, murid apa dia. Jadi tak perlu ulang banyak kali. Kenapa? Karena idza aradahu al-haqqu subhanahu bil khususiyah waffaqahu lil iradah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada seorang tadi dengan khususiat yang tertentu atau dengan pengkhususan tertentu ditentukan oleh Allah kepadanya, maka Allah Ta'ala akan memberi taufik kepadanya untuk iradah. Faham? Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada hamba ini untuk menjadi seorang yang mulia, maka Allah Ta'ala waffaqahu ilal ilm. Ta'ala taufikkan dia kepada ilmu. Itu disebut oleh Nabi dalam hadis apa dia? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridi. Man yuridillah. Yani siapa yang Allah iradahkan dia untuk jadi orang yang baik, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala faqihkan dia dalam agama. Tamam? Maka waktu ketika sebut dia akan murid ilal ilm. Dia akan pergi kepada kehendak untuk pergi tuntut ilmu. Maka waktu tersebut juga maksudnya apa dia? Allah inginkan dia menjadi seorang yang baik, maka dia dalam masa yang sama juga jadi murad pada ketika itu. Boleh faham ni? Rasa mudah ya perkataan tu. Walaupun dia ulang murid, murad, murid, murad. Dia peling sikitlah, dia kata, kok mana pula dah. Mana satu ni? Murid, dia pergi. Murad, dia dijemput. Bahasa mudah. Dia dijemput. Dia diinginkan oleh Allah. Hakikatnya, kedua-dua tadi adalah murid itu murad, murad itu murid. Cuma bezanya pada apa? Bezanya pada tingkatan. Bezanya pada tingkatan. Nanti akan disebut. Walakin al-qawmu farraqu bainal muridi wal murad. Jadi kalau segi bahasa dan segi hakikah, sama antara murid dengan murad, kata Imam Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya yang agung, Risalah Qushairiyah. Risalah Qushairiyah ni kitab yang penting. Imam Qushairi salaf. Minas salaf. Dia ulama salaf. Kenapa Imam Qushairi tulis kitab Risalah Qushairiyah? Karena untuk menjelaskan kepada umat pada ketika tersebut, tu zaman tu, bahawa ada pendakwa-pendakwa dalam ilmu tasawuf. Mengaku jadi murabbi, wali besar, kata. Akhirnya beliau menulis kitab tadi untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sufi yang sebenar. Maka ditulis kitab Risalah Qushairiyah. Keluarlah risalah yang agung, yang sangat bermanfaat dan diberikan catatkan qabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penerimaan di kalangan umat, dibacakan kitab tersebut, dipelajari, dikaji dan juga dijadikan wirid oleh para aulia dan ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membaca kitab tersebut dengan sungguh-sungguh. Guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kitab Risalah Qushairiyah ni adalah kitab yang selalu dibaca oleh beliau. Maulana Syekh Yusri. Ini Syekh Yusri. Syekh Yusri ni. Baik. Jadi kata para ulama, walakin al-qaum. Qaum di sini maksud daripada kalau Syekh Hadi sebut ni, ataupun ulama-ulama tasawuf sebut ni, walakin al-qaum, iaitu para ulama sufi, farraqu bainal muridi wal murad. Mereka membezakan antara murid dengan murad. Maka diringkaskan apa dia? Fal murid indahum huwal mubtadi. Murid adalah pemula. Wal murad huwal muntahi. Manakala murad adalah muntahi, yang telah mencapai kepada penghujung ataupun pengakhiran perjalanan.
Wal murid alladhi nasaba bi'aini at-ta'ab wa alqa fi muqasatil masyaq. Murid adalah orang yang nasaba bi'aini at-ta'ab, yakni diberatkan dia dengan kesusahan, dengan perkara-perkara yang berat. Karena dia permula. Orang yang mula ni dia kena berat sikit lah. Ujian dia. Wal muradu alladhi kafal amru min ghairi masyaqqatin. Minta kafal amra min ghairi masyaqqatin. Jadi murad adalah orang yang mana apa? Yang mencukupi satu perkara tadi tanpa kesusahan. Dia senang melalui jalan tadi. Kenapa? Karena dia muntahi. Faham? Jadi murid ni adalah orang yang menyalui jalan yang susah lebih dahulu. Kenapa? Karena dia pemula. Dan muntahi iaitu murad adalah orang yang telah mencapai jalan tersebut. Dan bila kita faham perkataan ni, maka kita akan memahami apa yang akan dibahaskan oleh Sayyidi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab ini. Faham? Lepas tu kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba tadi untuk menjadi murid dan murad. Maka Allah Ta'ala akan taufikkan dia dan juga menjaganya daripada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibersihkan oleh Allah daripada segala perkara yang buruk, daripada perkara-perkara yang dilakukan oleh umat jahiliyah pada zaman tersebut. Nabi tidak pernah sembah berhala sepanjang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan sahabat juga begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak pernah menyembah berhala. Tidak minum arak contohnya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dalam riwayat tidak pernah menyembah berhala. Itu disebut karramallahu wajhah. Dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tak sembah berhala hatta dalam perut ibunya. Maulana Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dalam kitabnya Badrut Tamam waktu menceritakan tentang manaqib Sayyidina Ali, katanya ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam, ketika duduk dalam perut ibunya Sayyidatuna Fatimah bintul Asad, waktu Sayyidatuna Fatimah nak pergi ke Kaabah menyembah berhala, nak tunduk kepada berhala, Sayyidina Ali yang ada dalam perut ibunya waktu tu akan tekan perut ibunya dengan kaki, menyebabkan ibunya tidak boleh tunduk sebabkan kerana teriknya perutnya dan sakit. Maka dia akan angkat balik kepala sampailah beranak tidak menyembah berhala. Kata ini antara manaqibnya Maulana Al-Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Disebut oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Badrut Tamam. Boleh buka lagi kitab Badrut Tamam dan tengok manaqib Sayyidina Ali di situ. Baik. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah dengan taufik tersebut, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diutus oleh Allah menjadi rasul. Itu perkataan kita diutus menjadi rasul. Karena Nabi telah menjadi nabi sebelum Sayyidina Adam alaihi salam jadi. Itu orang panggil perlu bahasa tadi perlu dihalusi. Sebelum Nabi diutus menjadi rasul, bukan sebelum Nabi dijadikan Nabi. Kerana Nabi telah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam ada lagi. Waktu Nabi sebut bila ditanya oleh para sebahagian sahabat, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, bila kamu jadi Nabi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati. Aku telah menjadi Nabi ketika Nabi Allah Adam alaihissalam masih lagi dalam adunan tanahnya. Tak jadi lagi, aku dah Nabi dah waktu tu. Ini kalau dalam kitab Muntahsul, dalam kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul Al-Imam An-Nabhani, disyarahkan oleh Sayyidi Syekh Abdullah Sa'id Lahji hafizahullah rahimahullahu taala. Kata beliau, ulama bincang apa makna kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati. Aku nabi sedang Nabi Adam masih lagi berada dalam adunan tanahnya. Tak jadi lagi nabi, tak jadi orang lagi. Aku dah nabi waktu tu. Sebahagian ulama kata maksud menjadi nabi tadi dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjadi nabi dalam ilmunya Allah. Maka kata sebahagian ulama antaranya Imam Subki radhiyallahu taala anhu, kalau disebut macam tu maka tak ada faedah apa kalam nabi. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Isa juga ada dalam ilmunya Allah. Jadi apa faedah
Nabi sebut kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih. Nah, Nabi Ayub juga adalah nabi dalam ilmunya Allah, walaupun tak lahir lagi. Nabi Allah Idris alaihi salam juga nabinya Allah. Sayyiduna Habil, anak Sayyidina Adam alaihi salam juga nabinya Allah, Nabi Habil. Nah, Sayyiduna Syith, Sayyiduna Samuel, Sayyiduna Samson, nah, Sam'un, nah, yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan pakai orang panggil apa, lihal jamal ni, bukan panggil apa, rahang unta saja boleh lawan dengan 1000 orang tentera. Nah, nama Samson dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab panggil Sam'un. Nah, Sam'un Al-Ghazi. Itu Sayyidina Sam'un Al-Ghazi, sahabat Nabi radhiyallahu Nabi Allah Subhanahu wa taala di kalangan Bani Israel yang agung. Semuanya dalam ilmunya Allah. Jadi apa maksud kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksud kalam Nabi, kata Sayyidina Imam Subki radhiyallahu taala anhu, adalah makna yang lain, iaitu apa dia? Nabi adalah nabi pada hakiki. Nah, iaitu Nabi adalah nabi yang mula. Lepas tu Nabi disebut sebagai Abu Ruh, bapa segala ruh. Nah, hatta Nabi adalah bapa kepada Nabi Adam pada sudut ruh, walaupun Nabi Adam adalah bapa kepada Nabi pada sudut jasad. Nah, jadi pada sudut jasad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinisbahkan kepada Sayyidina Adam. Tapi pada sudut ruh, Nabi Allah Adam dinisbahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malah Nabi Allah Adam diterima taubatnya oleh Allah kerana bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'ruf dalam apa ni? Dalam tafsiran dan juga dalam kitab-kitab tafsir para ulama tentang taubatnya Sayyidina Adam alaihi salam setelah diturunkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu kisah dia. Jadi kita faham di sini adab sulukil murid. Jadi benda tu tadi maksudnya kitab ni walaupun ringkas tapi perlu kepada kefahaman yang baik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu mengarang kitab ini untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada mubtadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-murid ila Allah, nah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak berjalan kepada Allah kena ada adab. Nah, tak boleh nak jalan saja kalau tak ada adab. Nah, jadi murid ila Allah, kalau murid kepada ilmu, nak dapatkan ilmu kena ada adab. Bagaimana nak murid ila Allah kalau tidak ada adab? Jadi orang nak sampai kepada Allah kena beradab di jalan tersebut. Kena beradab dengan orang yang telah melalui jalan tersebut. Lil asafis syadid, seorang nak sampai kepada Allah tapi dipancungnya semua para wali yang telah sampai. Ini ajaib. Macam mana nak sampai tu? Pakai duk taji tok guru ni. Nah, saya nak sampai saja, tengok tok guru mana ni sampai dah. Tala kat dia. Jadi orang panggil tak apa nak cerdik. Nah, dia tak apa nak cerdik lah. Wali-wali tadi telah sampai di tepi pantai. Dia tengah duk sibuk lagi, orang panggil apa? Mendayung di tengah lautan yang masih lagi ombaknya kuat. Nah, para awliya Allah Ta'ala suruh tangan dah. Mari pegang tangan kami tarik cepat sampai ke pantai. Tak, dia ambil batu pula, dia pergi tibai wali itu. Dia ambil dayung tadi, tengok dayung tu, dia tibai tu wali itu pula. Tapi para wali Allah Ta'ala ni, mereka bukan jenis orang yang tibai balik. Dia pun tak kata apa. Tapi disebabkan kerana mereka kekasihnya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan tengok saja kepada orang yang buat kepada kekasihnya. Nah, maka nanti akan ditutupkan hati orang-orang yang melakukan sedemikian kepada para awliya dan akhirnya terkena dengan tulahan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan keluar kebodohan demi kebodohan dan diperlihatkan kebodohan tersebut. Itu jangan main-main dengan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian pemuda sengaja nak perkenal pada seorang tok guru, wali Allah Ta'ala. Pemuda-pemuda ni kata, kita kena pergi perkenal tok wali ni. Dia kata dia wali sangat, kita perkenal dia. Apa dia cara perkenal dia? Dia perbuat macam berlakon ada orang mati. Dan waktu ketika mana tengah semayang lagi, bila disebut kata ada orang mati ni, Syekh, boleh tak Syekh tolong semayang orang mati ni? Hak mati tu kawan dia. Kawan dia tu pun berlakonnya, tak mati pun. Tak langkanda, duduk langkanda, kawan-kawan bawa. Nanti waktu Syekh tu semayang, hang lari bangkit, dia kata. Bangkit, bangun,
Lepas tu, nanti kita akan perkenal dia lah. Maksudnya kata, kalau Tok Wali takkan tak tahu kok orang ni mati ke tak. Hak ni pun tak tahu. Macam mana hang boleh mengaku dengan pengetahuan terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kata. Oh itu. Kata kita test tengok. Kita test, kita perkenal dia. Maka pergilah pemuda-pemuda ini kepada wali tersebut. Dibawalah kawan mereka dalam kanda sampai di depan wali tadi. Diletakkan kanda, kata, wahai tuan guru, wahai wali, ni ada seorang yang telah mati, kami nak semayang. Nak minta Tok Wali tolong semayang lah. Syekh tolong semayang. Dia kata, memang mati sungguh kah? Dah mati kah? Dia kata, ya mati. Dah mati. Ya mati. 3 kali sebut. Dah mati. Baik, mati. Ya, mati. Sila, duduk depan. Semayang. Habis semayang, maka pemuda-pemuda ni pakat gelap. Seronok. Kata, terkenal dah. Macam mana kamu wali? Padahal kamu tak tahu kata dia mati ke hidup. Maka digerak kawan dia. Bangun. Kita dah kenal dah. Kita dah menang. Kawan tu tak bangkit. Rupanya mati sungguh. Lepas tu Tok Wali tadi tanya, mati sungguh? Ya, mati. Mati? Ya, mati. 3 kali tanya mati. Mati sungguh? Ya, mati. Semayang. Kali ketiga sebut tu, ya, mati sungguh. Mati sungguh waktu tu. Dan waktu tu baru semayang. Semayang kerana mati. Kerana dah mati dah waktu tu. Dah tak mandi. Elok. Kan? Dah kamu nak mandi sangat. Kamu nak mati sangat. Mati. Lepas tu kata jangan main dengan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka ini daging mereka beracun. Jaga-jaga nah. Orang-orang yang suka mempermainkan para wali. Daging para awliya ni beracun. Sekarang ni ada kelompok yang minat untuk nak mempertikaikan para wali Allah Ta'ala. Sidi Ibrahim Qurani, yang sanad orang Melayu, para ulama Melayu di tanah Melayu ni akan bersambung dengan beliau. Dan beliau kibar wali Allah Ta'ala yang berada di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah zaman dulu. Syekhul Masyayikh. Para ulama besar pada ketika sebut di Makkah ambil sanad dengan Sidi Ibrahim Qurani. Tiba datang seorang maki Syekh Ibrahim Qurani, tapi dengan bahasa halus. Syekh Ibrahim Qurani ni kata. Ni orang yang tak tahu apa. Ajaib betul. Akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan kebodohan demi kebodohan. Dan moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungkan kita daripada kebodohan tersebut. Tamam? Jaga-jaga dengan dagingnya para awliya. Karena dagingnya para wali Allah Ta'ala ni beracun. Beracun. Jangan sampai kita bimbang takut-takut su'ul khatimah. Itu saja. Dan moga-moga tidak berlaku perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk tajuk. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi yaqzifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan kehendaknya telah mencampakkan, yakni mencetuskan dorongan kemahuan yang kuat pada hati-hati para murid. Ni bacaan ni terus faham yang kita syarah tadi. Kenapa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan perkataan Alhamdulillah alladhi yaqzifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah. Faham apa di sini? Allah mencampakkan dalam hati murid dengan apa? Law'atal iradah, dengan dorongan kemahuan yang kuat. Makna sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sama kalamnya seperti Al-Imam Al-Khushairi yang mengatakan bahawa al-murid huwal murad. Maksud sini apa dia? Murid di sini maknanya yang dicampakkan hatinya dengan kehendak untuk menuju kepada Allah. Maksud dia apa dia? Dia juga murad. Dia juga murad pada ketika tersebut. Fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Maka dorongan itu pun membimbing mereka menjalani jalan-jalan kebahagiaan. Jadi dengan dorongan tadi yang telah dicampakkan oleh Allah ke dalam hatinya para murid, maka menyebabkan mereka menjalani jalan kebahagiaan. Suluk sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Apa dia jalan sa'adah? Jalan sa'adah adalah iman dan juga ibadah. Wa mahwu kulli rasmin wa adah, dan menghapuskan segala resam, yakni kelaziman adat dan adat kebiasaan yang biasa. Jadi apa adat kebiasaan orang biasa? Seperti yang kita sebutkan tadi, apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan adat kita yang biasa, apa dia? Kasratut ta'am, wa kasratun niyam, wa kasratu al-kalam. 3 ni banyak dilakukan oleh adatnya manusia biasa.
ketika mana seorang murid tadi diberikan oleh Allah dorongan untuk masuk ke jalannya Allah, maka mereka akan meninggalkan adat, menjalankan dengan jalan ibadah. Tinggalkan adat kebiasaan. Maka bila sebab mereka meninggalkan adat kebiasaan tadi, maka layaklah mereka mendapatkan amrun qariqun lil adah, perkara mencari adat, iaitu mendapatkan karamah dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan kerana mereka meninggalkan adat, maka Allah memberikan kepada mereka amrun qariqun lil adah, perkara mencari adat. Dapatlah keramat dan seumpamanya. Lepas tu jangan duk heran tengok Tok Wali dapat keramat, lepas tu dia duk buat pelik. Nah, pelik lah. Kamu tak lalu jalan dia, lepas tu kamu buat pelik. Pelik Tok Wali jalan atas hayak, dia buat pelik. Nah, tapi dia naik feri. Itu tak tahan tu. Nah, dah lah Wahabi, naik feri. Naik feri, jalan naik feri, dia boleh percaya feri tu boleh duduk atas hayak. Tapi bila sebut wali jalan atas hayak, dia gelap. Tapi dia duduk atas feri. Nah, jangan wali boleh jalan atas hayak. Kita kata nampak tak? Akalnya tak bersambung. Dia panggil. Akalnya tak bersambung. Tak bersambung tentang mana? Tok Wali ni siapa? Makhluk. Betul? Makhluk jalan tahiyat. Dia pelik. Feri makhluk ke tak? Feri makhluk jalan tahiyat. Dia tak pelik. Yang ni makhluk boleh jalan tahiyat. Dia pelik. Yang ni makhluk dia boleh duduk atas tu. Jalan tahiyat juga. Dia tak pelik. Dua makhluk. Apa bezanya? Kalau nak berjalan tahiyat, kalau tu makhluk boleh jalan tahiyat, yang ni pun makhluk, mungkin juga boleh jalan tahiyat. Apa masalah? Nampak tak akal tak bersambung? Reti tak nak lawan dengan Wahabi ni? Jangan lawan dengan mereka, buat tak tahu. Ni dia cerita ya. Nah, cerita kata otaknya tak bersambung. Ni pengajian ni umum ke khusus ni? Private. Bagus. Otak dia tak bersambung. Tak bersambung jadi gitu. Kalau dia bersambung elok, soalnya dia tak akan pelik dengan benda-benda tu. Tak akan pelik. Dia dengar wali terbang, dia pelik. Tapi dia naik kapal terbang. Kapal terbang makhluk, boleh terbang. Dia tak pelik. Sebab dia duduk dalam kapal terbang tu. Lepas tu dengar Tok Wali terbang, dia pelik. Tapi dia tengok cerita Superman. Saya cerita ni ada satu orang budak main jumpa dengan saya di Mesir. Dia kata dekat saya heran dengan orang-orang Mesir ni, budak-budak Mesir, pelajar-pelajar Azhar ni. Kenapa? Kerana selalu pergi kubur. Pergi ke makam-makam Tok Wali, untuk pergi tawassul, istighasah. Ni apa dia ni? Dia kata, ni kan syirik ni kata. Oh, syirik tu. Saya kata, kenapa tak boleh pergi ke kubur? Dia kata tak boleh sebab mereka dah mati. Kita minta ke orang mati. Mereka kan ada manfaat mudarat. Oh, kan macam tu. Maksudnya kalau jumpa orang hidup, boleh Jadi dia masih hidup, kita pergi jumpa dia. Kira boleh Dia kata boleh. Sebab apa? Sebab dia ada manfaat mudarat. Dia kata sebab tu. Entah lagi syirik kata. Kamu lagi syirik daripada orang yang pergi ke kubur tadi. Kenapa? Karena kami pergi ke makam, kami tak kata orang dalam makam tu bagi manfaat mudarat. Yang bagi manfaat mudarat Allah. Sahibul qabr tadi wasilah saja. Dia wasilah. Dia bukan bagi manfaat mudarat. Bagi manfaat mudarat Allah. Kamu kata pergi jumpa orang hidup dapat manfaat mudarat. Kamu lagi syirik sebenarnya. Dia pelik. Kenapa pula? Saya kata. Dia pening. Dia kata, kena mengaji lagi ni. Baik, saya nak tanya satu benda, saya kata. Dia kata, saya heran juga kenapa pergi tawassul dengan Nabi. Dan Nabi dah tak ada, dia kata. Kenapa tawassul dengan wali? Wali dah mati. Tak boleh, dia kata. Baik, saya tanya ada satu benda. Boleh tak tawassul dengan amal kita sendiri? Dan Wahabi sendiri ittifaq. Mereka kata, boleh tawassul dengan amal. Bukti dia daripada hadis Sahih Bukhari. Dan yang Imam Nawawi sebut juga dalam Riyadhus Shalihin, naqal daripada Sahih Bukhari. Hadis 3 orang pemuda masuk dalam gua. Pernah dengar hadis tu? 3 orang pemuda bersepakat, tak sepakat pun sebenarnya jalan 3 orang tu. Jumpa tengah jalan. Tiba-tiba berlaku ribut dan mereka masuk dalam gua, 3 orang. Jatuh batu, tutup pintu gua dan mereka kehabisan makanan. Tak boleh nak keluar. Dan kalau kata lambat, mungkin mereka akan mati. Akhirnya 3 orang tadi berpakat untuk masing-masing menceritakan ataupun menyebutkan doa bertawassul dengan amalan masing-masing. Maka disebutkan tawassul amalan seorang-seorang. Seorang yang kata dia juga dia ayah dia tak bagi susu minum kepada anak-anak dia sampai kelaparan pun dia sanggup tunggu ibu ayah dia dulu untuk makan. Kalau ada kebaikan dalam perbuatan tadi katanya, ya Allah, bukakan pintu ni kepada kami. Buka sikit. Ni buka. Sampai ada seorang lagi yang ada hamba yang pekerja yang dia kerja tak ambil gaji, balik terus ke negeri.
Bila datang balik katanya, saya guna duit gaji dia tadi untuk beli kambing. Dan akhirnya kambing tadi membiak penuh padang. Bila laki tadi datang, saya kata kat dia, tu semua tu kamu punya, daripada hasil gaji kamu. Kawan tu pula kata, biar betul kan? Kamu ni main-main dengan saya. Kata, tak, saya tak main-main. Maka dia ambil semua kambing-kambing tu. Dia, betul-betul semua. Nah, kawan tu pun memang betul bendui pula dah. Kok nak bagi sikit. Dan kata dia, kalau saya ikhlas ya Allah, bagi tadi semua tadi kepada laki tadi, maka bukakan sikit pintu ni kepada kami. Buka pintu sikit. Terus kali kedua. Buka. Yang ketiga, perempuan, seorang lelaki yang dia ada sepupu yang dia sangat kasih macam seorang kekasih, dan dia pernah mengajak sepupunya untuk berzina. Akhirnya sepupunya selalu tolak. Dan satu hari ada masalah, sepupu tadi perlu pinjam duit kepada dia, dan dia bagi pinjam tapi dengan syarat mesti tidur dengan dia. Dan waktu ketika dia hampir untuk melakukan perbuatan tersebut di atas katil dah, maka sepupu saya tadi sebut kepada saya, jangan menyarungkan jari ke dalam cincin yang tidak berhak baginya. Bila sebut macam tu, kata dia, saya jatuh daripada katil dan saya jadi gemetar kerana dengar namanya Allah. Sebut Allah tadi, kena takwa kepada Allah, kata dia. Dengar dengan Allah saya takut terus, kata dia. Dan saya lepaskan kekasih saya tadi, sepupu saya tadi, saya halalkan harta yang telah dia pinjam, dan kalaulah itu saya lakukan kerana Allah, maka lepaskan kami daripada perkara tersebut. Mungkin cerita tadi saya tidak susun ikut turutan. Tapi Allah SWT akhirnya terbuka pintu tadi. Baik, saya kata, percaya tak kisah tu? Kata, ada dalam Sahih Bukhari. Boleh tak bertawassul dengan amalan sendiri? Katanya, boleh tawassul dengan amalan sendiri. Baik, saya tanya soalan seterusnya. Ini soalan seterusnya. Soalan seterusnya, tawassul dengan amalan sendiri boleh. Amalan itu adalah makhluk. Betul tak? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Betul? Baik, maksudnya amalan kamu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Kamu boleh tawassul dengan amalan kamu yang diterima ataupun tak diterima. Boleh tawassul dan kamu percaya benda tu. Nabi adalah sebaik-baik makhluk. Amalan kamu makhluk, Nabi sebaik-baik makhluk. Amalan kamu makhluk, kamu boleh tawassul. Nabi sebaik-baik makhluk, kamu tak boleh tawassul. Ni apa punya faedah pemikiran ni? Faedah pemikiran apa ni? Yang ni tak boleh tawassul, yang ni boleh tawassul. Faham tak ni saya punya soalan ni? Faham tak ni dia punya tertib untuk nak jawab apa yang mereka duk tanya tu? Dia kata, apa pula ni? Dia pening. Apa pula ni? Amalan makhluk apa pula ni? Hak tu pun tak selesai, kata. Macam mana kamu tak tahu kata amalan kamu makhluk? Dalam alam ni ada dua aja. Ada Rabb, ada makhluk. Betul? Ada Rabb, ada makhluk. Lain daripada Rabb, makhluk. Kalau kamu tak tahu kata amalan kamu makhluk, kamu nak letak amalan kamu ni kat mana sebenarnya? Duduk dengan Tuhan? Duduk tengah-tengah? Ada Rabb, ada amalan kamu, ada makhluk. Betul? Amalan ni daripada dia. Hak ni yang Wahabi pening ni. Tu ada seorang pendakwah Wahabi di Indonesia. Dia boleh sebut kalau orang tanya, Allah Ta'ala duduk atas arash. Dia pegang Allah Ta'ala duduk atas arash. Bila kita kata arash kan makhluk. Mana boleh Allah duduk atas makhluk? Lah kali dia jawab apa? Saya pun tidak pasti. Arash itu apa? Makhlukkah ia? Apakah ia? Kata gila dia ni. Sampai arash pun dia tak tahu kata makhluk ke apa. Nampak tak? Akal tak bersambung. Letih. Letih sembang dengan mereka. Akhirnya kita buat apa? Duduk diam lah. Tak usah kata apa lah. Kita kata kat mereka, pergi mengaji lah. Senang. Tak usah sembang banyak. Tak usah main nak berdebat dengan orang. Patutnya mengaji bukan berdebat. Dia seronok nak berdebat, seronok nak buat perbincangan. Perbincangan ni dengan ahli perbincangan lah. Kalau bincang dengan ahli baru dapat natijah. Ni bincang dengan orang bodoh tu bukan bincang orang panggil. Lagi kita mengajak, dia kata kita mengajak dia. Lagi tak selesai masalah. Jadi apa masalah yang perlu kita selesaikan? Masalah yang kita perlu selesaikan adalah masalah kita sendiri. Jalan kita kepada Allah masih kabur, maka kita baca kitab ni. Itu je. Saja yang masuk Wahabi sikit pagi-pagi ni. Dia panggil pemanah jalan. Itu orang panggil awaiq, halangan-halangan dalam perjalanan. Ataupun boleh juga disebut sebagai penceria dalam perjalanan. Boleh juga. Dia nak jalan kepada Allah, dia kena ada juga tukang ceria. Tukang-tukang orang panggil apa, duk buat lawak. Ni Wahabi tu, dia macam tu lah Pennywise di dalam perjalanan. Yang orang panggil badut-badut dalam perjalanan yang perlu kita hadapi dan perlu kita singgahi juga untuk tengok mereka. Beli McDonald.
Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian orang yang mempunyai keturunan tinggi, ahli siyadah, nah, as-sayyid, nah. Itu Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Aku adalah ketua para anak Adam dan aku tidaklah berbangga dengan perkara tersebut. Jadi Nabi menyebut pada sudut zahir, ana sayyidu waladi Adam. Jadi kalau orang faham tak, dia kata, kan Nabi sebut dalam tu, ana sayyid waladi Adam. Nabi tak kata ana sayyid, nah, kepada Nabi Adam sendiri, pada anak Adam. Maksudnya di sini Nabi nak maklumkan tentang zahirnya bahawa Nabi adalah ketua kepada segala anak Adam. Yang tu. Dan hadis itu tidak bermakna kata Nabi Adam tidak termasuk di bawah kedudukan Nabi SAW, ataupun termasuk di bawah yang mengikuti Nabi SAW. Tak. Hadis tadi tidak menunjukkan sedemikian, malah sebaliknya Nabi Adam juga adalah pengikutnya Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadati amma ba'du. Dan segala ke atas sekalian ahli keluarga baginda SAW dan para sahabat baginda SAW, penghulu-penghulu bagi pemimpin-pemimpin. Amma ba'du ini adalah dipanggil faslul qita', dipanggil faslul qita', yang berlaku perbincangan di kalangan ulama siapa yang mula menyebutkan perkataan ini. Sebagian ulama mengatakan yang mula menyebutkan ini adalah Sayyiduna siapa? Yang diberikan oleh Allah Taala dengan faslul qita' dalam Quran. Apa dia? Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada tak perkataan faslul qita' yang Allah Ta'ala sebut? Apa dia, Asim? Apa dia? Tak ingat dia punya ayat dia. Ni Zahid? Ulaika humul muhtadun. Ayat baru surah Baqarah. Semalam baru kita jumpa. Ulaika humul muhtadun. Tiba ya, kan? Kami belakang terkejut. Baru pula ayat ni. Tak boleh nak beza mana Baqarah ni, kan? Surah tu kan Baqarah. Faslul qita'. Faslul qita'. Ni. Mana ni? Keluar sekali dengan ni. Tak apa. Faslul qita' katanya Sayyidina Daud AS. Apa ni? Ilhamuddin jumpa dah. Ada jumpa ayat dia. Surah An-Naml. Dia buat kemah lagi. Dia habaq surah tu. Tapi ayat tak ingat. Ada ingat dah Asim? Tak ingat. Baik. Sebahagian lagi kata yang menyebut tadi adalah Sayyidina Qus ibnu Sa'idah. Qus ibnu Sa'idah. Dan itu pandangan yang kuat. Yang mula menyebut amma ba'du adalah Qus ibnu Sa'idah. Jadi amma ba'du apa dia maksudnya? Adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu tu kemudian daripada apa? Kemudian daripada basmalah, kemudian daripada la haula wala quwata illa billah, kemudian daripada hamdalah, kemudian daripada as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud adapun kemudian daripada itu. Jadi kemudian daripada aku mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tadi ini amma ba'du. Faqad qala ta'ala. Jadi mukaddimah ni ada padanya apa dia? Dipanggil bara'atu al-istihlal. Bara'atul istihlal maksudnya apa dia? Mukaddimah daripada pengarang ataupun penyebut ataupun pengucap yang memberikan isyarat kepada yang mendengar tentang apa yang ingin dibicarakan olehnya dalam perbahasannya. Yang disebut apa dia? Alladhi yakhzifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Ini kitab pasal adab sulukil murid, iaitu yang diceritakan tentang muridin, suluk sabilis sa'adah, menjauhkan daripada jalannya apa dia? Rasmin wa'adah dan seumpamanya. Jadi ini dalil menunjukkan kata ini adalah kitab yang menceritakan tentang muridin. Faqad qala ta'ala, yakni maudhu' yang kedua yang dibincangkan oleh al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau, dalam mukaddimah beliau ini. Dia mukaddimatul kitab ni dipanggil ni penting.
dua, ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul ilm. Yang ni muqaddimatul kitab. Kalau muqaddimatul ilm tu panggil mabadi' asyarah. Mabadi' al-asyarah. Mabadi' asyarah apa dia, Zahid? Tak, apa ni, Alif? Inna mabadi kulli fannin asyarah. Lagi al-hadd wal mawdu' was summa samarah. Sambung. Dah sambung dah ni, wal haddu sebut dah berapa kali had tu. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-hadd wal mawdu' summa samarah. Lagi? Baik. Depa ni tinggal kelas ni, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' lagi wal istimdadu wal wa hukmul istimdadu tiga wal ismu istimdadu hukmu syari' lagi wasailun bil apa ni wal masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara jami'a hadha syarafa. Baik. Jadi itu 10 benda. Al-haddu, al-mawdu', al-thamarah, ta'rif ilmu. Al-mawdu', mawdu' ilmu, perbincangan dia apa dia. Ini yang membezakan di antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Tamam? Yang membezakan satu ilmu dengan ilmu lain apa dia? Mawdu'nya ilmu tadi. Apa perbahasan dalam ilmu tersebut. Kemudian samarah, apa dia faedah mengaji ilmu tu. Kemudian apa dia? Al-istimda', dari mana dia ambil ilmu tadi. Okay? Kemudian isim, nama ilmu tadi. Kemudian hukum syarak bagi ilmu tersebut. Lagi masail dalam ilmu tersebut. Lagi nisbah ilmu tadi kepada siapa? Dengan bukan kepada siapa? Nisbah ilmu tadi dengan ilmu lain. Ada perkaitan ataupun tidak. Dia ada kaitan tak ilmu ni dengan ilmu satu lagi. Ilmu ni dengan ilmu satu lagi. Ilmu tadi. Lagi fadlun, kelebihan ilmu tadi dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kemudian wadi', siapa yang meletakkan ilmu tadi, yang mula menyusun ilmu tersebut. 10. Lepas tu wal ba'du bil ba'd iktafa. Jadi kalau tahu sebahagian pun sudah memadai. Sebahagian apa dia yang perlu diketahui? Kalau sebahagian yang cukup untuk diketahui daripada 10 ni, kalau sebahagian saja sudah memadai. Apa dia? Al-had, lagi al-thamarah, lagi al-mawdu', lagi al-had, al-thamarah, lagi al-mawdu', lagi satu lagi. Untuk elakkan jahil dengan untuk elakkan sia-sia. Untuk elakkan jahil kena tahu had. Untuk elakkan sia-sia kena tahu ta'rif apa ni, samarah ilmu. Kalau tidak kita mengaji sia-sia, tak tahu apa dia kita mengaji. Tak tahu faedah mengaji ilmu tu sebab apa. Jadi kena tahu ta'rif, kena tahu faedah ilmu. Kemudian kena tahu apa tadi? Mawdu' ilmu. Mawdu' juga untuk mengelakkan daripada jahil. Tak tahu juga perbahasan apa dalam ilmu tersebut. Dan satu lagi, apa dia yang perlu untuk elakkan daripada sia-sia dalam pengajian? Tak apa, 3 je cukup. 3 ni. Kalau kata tahu 3 ni sudah memadai. 3 ni saja. Tapi ada 4. Saya terlupa 4 ni. 3 sudah memadai ataupun 4 sudah memadai. Lagi, Syekh sebut apa dia? Wa man dara jami'a hadha syarafa. Tapi siapa tahu semua, maka dia dapatkan kelebihan. Siapa tahu 10-10 tu dapat kelebihan. Maka tu dipanggil muqaddimah apa? Muqaddimatu al-ilm. Muqaddimah ilmu. Baik. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala sebut di sini maudhu' yang kedua. Perbahasan kedua adalah berkenaan dengan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah apa ni? Man kana yuridul ajilata. Surah apa ni? Surah Al-Isra. Ayat 18. Betul tu ayat 18 tu. Boleh. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha
wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi cuba baca dia punya terjemahan dia. Nah, di dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman dan dia adalah sebenar-benar yang berkata, yakni yang berfirman, siapa yang menghendaki. Makana yuridul ajilah. Tengok ada perkataan yuridu. Nah, man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu. Al-ajilah, nah, iaitu kesenangan hidup di dunia. Kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Nah, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Dan kami sediakan baginya neraka jahannam untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi, tersingkir dari rahmat Allah. Dan kemudian disebutkan yang pihak yang kedua, waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha, dan siapa yang inginkan akhirat. Tengok beza tadi, yuridu yang ni arada. Yang orang yang ingin dunia ni digunakan fi'il mudhari', yuridu. Maksudnya apa dia? Istimrar. Dia ni memang nak betul dengan dunia. Sebab tu dia gunakan fi'il mudhari' di sini untuk menunjukkan keinginannya yang sangat mendalam terhadap dunia kerana tak berhenti. Itu guna fi'il mudhari'. Kerana fi'il mudhari' apa dalil kepada istimrar. Nah, berterusan. Nah, dan tajaddud. Maksudnya akan berlaku dari masa satu demi masa. Nah, jadi maksudnya berterusan untuk menginginkan dunia. Maka orang yang inginkan dunia ni kami percepatkan mereka dengan kesenangan tersebut dan akhirnya kami letakkan dia dalam neraka. Wa man arada al-akhirata, tengok, siapa yang inginkan akhirat. Digunakan fi'il madhi. Maksudnya apa dia ni? Maksudnya dia telah ditetapkan oleh Allah untuk inginkan akhirat. Maksudnya Allah yang telah menetapkan dia dengan jalan tersebut. Huwa murid wa huwa murad kaman. Dia murid dan dia juga murad. Jadi ayat ni menjelaskan makna lagi pada murid dan murad. Wa sa'a laha sa'yaha, dan kemudian dia buat apa? Mengerjakan amal yang baik. Jadi bukan nak dapat akhirat duduk saja ya. Tak, sa'a laha sa'yaha. Jadi dia berjalan ke akhirat tadi dengan perjalanannya, mengakukan amal-amalnya. Wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan mereka ini orang yang beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Baik. Itu ayat dia. Mana Syekh terjemah ataupun Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad mentafsirkan ayat ini. Wal ajilatu hiya dunya. Tengok. Syekh terjemahkan ayat ni. Man kana yuridul ajilata. Apa dia ajilah? Ajilah itu adalah dunia. Dan perkataan al-ajilah adalah dunia. Fa idza kana al-muridu laha fadlan 'an as-sa'i li talibiha masiruhu ila an-nar ma'al lawmi was-sighar. فما أجدر العاقل بالإعراض عنها والاهتراس منها. Jadi kan kata Imam Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ajilah itu dunia. Fa idza kana al-muridu laha, katanya kalaulah orang yang menuntutnya, yakni mencarinya tadi, yang murid tadi kepada dunia, apatah lagi jika ia mengejarnya, fadlan 'anis sa'i li talibiha. Cuba tengok. Allah Ta'ala sebut murid sahaja, tak sebut wasa'a sa'yaha. Nak saja ya. Yang tu pun dah teruk dah kena. Tu pun dah teruk dah kena. Fadlan 'anis sa'i li talibiha. Apatah lagi jika ia mengejarnya dengan penuh tenaga dan perhatian. Apa dia tempat dia? Masiruhu ilan nari ma'al lawmi was-sighar. Maka akan tersungkur ke dalam api neraka serta ditimpa cela dan hina. Fama ajdara al-aqila bil i'radi anha wal ihtirasi minha. Maka sewajarnya lah bagi yang mempunyai akal fikiran berpaling darinya dan memelihara diri darinya. Di dalam ayat ni kalau kita baca, maka orang yang faham dia akan terus mengelakkan diri daripada menginginkan dunia. Dengan dunia dengan maksud apa sini? Nafsunya. Dunia dengan sini dengan maksud adalah keinginannya yang melarikan dia daripada akhirat. Karena dunia di sini disebut lawannya akhirat. Maksudnya dia bukan lakukan tadi untuk akhirat. Dia hanya lakukan untuk dunia saja. Untuk pangkat dia, untuk hidup dia, untuk kesenangan dia. Tapi tidak dikaitkan tadi dengan akhirat dia. Tapi kalau dia kata saya gunakan dunia tadi adalah untuk agama saya,
dan untuk kebaikan akhirat saya, maka ni bukan sa'a atau ni bukan yuridul ajila ta'ajjalna. Ni bukan orang yang inginkan dunia. Tak, dia inginkan akhirat. Dan dia jadikan dunia sebagai mazra'ah wildan, mazra'atu al-akhirah. Tidak kan? Ha? Yang kata dah. Baik, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Tengok, benar ajilah tu maksud dia. Jadi kalaulah yang berkehendak sahaja dengan dunia pun akan mendapatkan keburukan, masuk dalam celaan dan masuk dalam neraka. Bagaimana dengan orang yang lari kepada dunia? Lagilah. Bukan lari daripada dunia, lari kepada dunia. Fadlan an as-sa'i li talibiha. Lepas tu kata Syekh, fama ajdara al-aqila bil i'radi anha. Maka sewajarnya lah bagi orang yang berakal berpaling daripada dunia, anha yakni anid dunia, wal ihtirasi minha, dan memelihara diri daripadanya, yakni daripada dunia. Tamam. Wal akhiratu hiyal jannah. Betul, ada Syekh Ali Jumaah dia tulis satu kitab. Kitab dia tajuk Fiqh Hubbil Hayah. Fiqh Hubbil Hayah. Fiqh untuk mencintai hidup. Ada orang rak beliau dan dipertikaikan kitab beliau. Kata dia, macam mana Syekh boleh tulis kitab Fiqh Hubbil Hayah sedangkan para ulama sufi suruh kita berpaling daripada dunia? Kata dia, saya bukan kata Fiqh Hubbid Dunia. Syekh sebut apa? Aku bukan sebut kitab aku Fiqh Hubbid Dunia. Bukan cara macam nak cinta dunia. Aku kata cara untuk cinta hidup. Kerana hidup bukan di dunia saja. Akhirat pun hidup juga. Jadi kena reti. Sebelum nak rak tu, dia pun kerja nak rak ni. Dia kan kira orang dia pun. Dia tak tengok orang dah. Kita ni kalau nak rak, tengok dulu orang kita nak rak tu. Dia kata, al-haq haqqu an yuttaba'. Takbir. Tarik tangan-tangan naik ke atas ni semua. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti, kata dia. Kemah. Yalah, kebenaran patut ikuti. Kita pun faham cerita tu. Masalah ni hang tu tak benar. Cakap hang tu pun dah tak benar. Tuduhan tadi pun dah tak benar. Dia nak hentam dulu. Tu. Tak ada dah hormat. Tengok Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau syarahkan Sahih Bukhari, orang tanya kepada, kenapa dia syarah Sahih Bukhari? Antara sebab dia syarah Sahih Bukhari sebab apa? Kata dia, kerana li jalalati muallifih. Kerana keagungan penulisnya. Ini Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Tu dulu kata dia. Sebab apa kitab ni jadi mulia? Kerana keagungan penulisnya. Kemuliaan penulisnya. Tu dulu. Yang tu tak ada bagi sebahagian penuntut ilmu zaman dah. Dia pun rak kitab Syekh Syekh apa? Saleh Minangkabau. Maqam dia di mana, Alif? Alif setiap kali saya lalu di Kampung Baru, kan? Highway Kampung Baru tu dekat KLCC tu. Kalau lalu je lagi dia akan habaq. Ustaz tu ada maqam Syekh Saleh Minangkabau sini. Mufti Perak pertama. Mufti Perak pertama. Mereka kata ni maqam Syekh Saleh Minangkabau. Tiap-tiap kali lalu. Itu saya akan tambah Piramli pun situ juga. Saja. Piramli situ. Dia suruh saya berhenti tapi tak dan. Nak buat macam mana? Dia ingat saya ni bukan sahibul qabr juga kot, kan? Kita pun pencinta para wali Allah Taala, cuma tak dan nak berhenti lagi tu. Cuma kita sedekah Fatihah dan hadiah Fatihah kepada para wali di situ. Kan? Jadi kalau ada kesempatan di Kuala Lumpur, di masjid di dekat dengan kuburan Kampung Baru tu, Kampung Baru kan? Ada? Jalan Ampang. Singgah di situ. Maqam Tuan Guru Syekh Saleh Minangkabau. Syekh Saleh Minangkabau ada tulis kitab tajuknya Kashful apa? Kashful Asrar, kalau tak silap saya. Kitab tu yang dia buat kata ni kitab batiniyah lah apa semua. Dia kata ni geng batini ni. Syekh Kashful Asrar. Tu saya kata nak rak kitab tadi, tengok dulu siapa dia orang tu. Nak kata dia batini pun, tengok dululah. Janganlah pakai hantam macam dengan rebau tak ada tanduk ni. Tahu rebau tak ada tanduk? Rebau tengkuk pendek tau? Ni ada pakai hantam macam tu. Pakai nak hantam saja, tengoklah dulu. Siapa dia? Dia mufti. Orang mufti tak mesti melakukan
Mufti Perlis pun ada. Kita kata tu dah. Baik, tak maksud saya ni mufti dah, tak apalah. Dia mufti, dia anak murid siapa? Dia anak murid kepada Syekh Zaini Dahlan. Ni kibar awliya Allah Ta'ala. Mufti Makkah Al-Mukarramah. Ni salah seorang muridnya. Dan orang yang hidup zaman tu cukup dah tahu dah. Jadi anak murid Syekh Zaini Dahlan balik jadi mufti. Tahu dah dia siapa dia. Cukup dah. Hak tu dulu. Sebelum nak rak dia, hormat dulu. Dia bila tak ada hormat, jadi kita tak ada ihtimal lah. Faham tak? Dia macam kita baca surat Rabak, tak tahu siapa penulis, tu kita hantam. Kita tengok penulis dia Datuk Harun Din. Oh Harun Din. Saya kita baca balik. Mau baca balik. Tapi kalau kata dia tak tengok siapa penulis, dia akan hantam siapa tulis pun. Betul? Jadi ni tak ada insaf, orang panggil tak ada insaf. Cek dulu. Ni pengarang, ni mufti. Kemudian dia mengaji dengan para masyaikh kibar pada zaman tersebut di Makkah Al-Mukarramah. Bukan setahun dua. Bukan keluar daripada kuliah universiti, ambil 4 tahun keluar balik. Habis gitu saja. Tak. Ni puluhan tahun di Makkah Al-Mukarramah. Mengaji dengan para masyaikh di sana. Balik jadi mufti. Dan bila jadi mufti, bukannya dia balik-balik pergi duk hantar resume dekat Sultan suruh jadi mufti. Dia hantar resume, ni resume saya. Boleh tak nanti saya jadi mufti? Itu kan? Ada jamaah ulama lah di negara kita ni yang memilih untuk dia dilantik jadi mufti. Sama? Jadi bila dah ada jamaah ulama dan mungkin juga para sultan pada zaman tersebut bertemu dengan para ulama pula di negeri yang contoh pergi ke negara-negara yang luar dan kemudian tanya siapa yang dicadangkan untuk jadi mufti. Selalunya macam tu. Siapa yang tuan guru cadangkan jadi mufti? Ini saya, anak murid saya ni. Ini pakar, alim. Boleh jadi mufti negeri kamu. Bawa balik jadi mufti. Dengan izin pada masyaikh dan masyaikh kenal dengan perkara tersebut. Tiba-tiba tak ada kehormatan rok. Macam tu. Syok saja rok. Hak dipakai pula kalam orang kita pun tak tahu dia erti ke tak erti. Hak tulis yang rok kitab Kasyful Asrar ni. Sebahagian. Tapi ada juga ulama kita yang juga rok kitab tersebut, antaranya Kiai Muhyiddin Wali. Pengarang kitab Hikam. Ni, syarah tak ada. Kitab Hikam ada situ. Tu ahli hikam tu Kiai Muhyiddin Wali juga ada rak kitab Kasyful Asrar. Tak apa tak habis. Kitab Hikam tu kitab terjemahan hikam, syarahan daripada Kiai Muhyiddin Wali. Katanya Kiai Muhyiddin Wali juga rak kitab Kasyful Asrar. Katanya ada sebahagian kalam yang dia tidak setuju kerana katanya bercanggah dengan syariat dan seumpamanya. Ala kulli hal, kita bila baca balik sebenarnya tidak ada bercanggahan apa-apa. Tak ada salah apa-apa. Yang masing-masing lah dengan kefahaman masing-masing. Dan ni yang selalu kalau dipesan, kata Maulana Syekh Ali Jumaah, orang duk rak Ibnu Arabi. Syekh Ali Jumaah kata apa? Aku baca semua kitab Imam Ibnu Arabi. Ini Ustaz Faiz Fatih serta kat saya. Dia tadi sembang dengan Syekh Ali Jumaah. Maulana Syekh Ali kata aku dah baca semua kitab Syekh Al-Imam Ibnu Arabi. Semua aku baca. Dan wa ataqallaqu bi akhlaqi. Dan Syekh Ali Jumaah ni kalau dia baca kitab, dia akan berakhlak dengan kitab tu. Dia akan baca dan dia berakhlak dengan kitab tu. Kata dia, saya tidak melihat suatu pun tulisan beliau tadi salah, dan beliau adalah Syekhul Akbar wal akbar minhu, kata dia. Dia Syekhul Akbar dan tak ada lebih besar daripada dia. Wala akbar minhu, kata dia. Kata. Ini Maulana Syekh Ali sebut sendiri. Wala akbar minhu. Memang dia Syekhul Akbar yang hakiki. Mari kita, ayalah, baru budak-budak baru nak mengaji hantam pada masyaikh kibar. Habis tu kamu nak kata dekat Syekh Said Fudah pun rak Syekh mana ni? Dia orang panggil budak-budak juga. Panggil budak-budak ni bila kita kata kat dia, dia kata, habis tu kamu nak kata kat dia ni. Oi, saya kata kat kamu, talak kat orang lain apa? Aku kata kat hang ya. Yang pergi kona talak kat orang lain apa? Ni dia orang panggil apa? Play victim dia panggil. Dia tak mau kena seorang-seorang, dia talak kat orang lain. Dia pergi kona kat orang lain. Dia tarik orang ni, dia bagi di geng ramai. Ni orang panggil budak TK5. Kan? Budak TK5 jenis baru habis SPM seronok ramai nak dia buat ramai. Buat ramai pun nampak samsing. Tak itu Wildan. Kan? Dia panggil buat ramai. Dia kalau betul panglima seorang-seorang ya. Dak dia tarik ramai geng. Nanti kita kata memang budak TK5. Baik. Wal akhiratu hiyal jannah. Akhirat itu jannah. Jadi apa dia akhirat dalam ayat ni? Mana? Wa man arada al-akhirata. Akhirah ni apa dia? Al-jannah maksudnya. Wala yakfi fi husulil fawzi. Dan tiada memadai pada menghasilkannya. Jadi mendapatkan syurga tadi, al-jannah tersebut, al-akhirah tersebut, al-iradatu
Nah, wala yakfi fi husulil fawzi biha al-iradatu faqat, bal hiya ma'al imani wal amali salihi al-musyari ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Nah, tengok. Dia kata tak cukup untuk mendapatkan syurga akhirat tersebut hanya dengan iradah sahaja. Lepas tu Allah Ta'ala sebut apa? Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Ada dua. Yang pertama mesti beramal soleh. Yang kedua mesti beriman. Jadi ini dipanggil apa ni? Hiya ma'al imani wal amali salih al-musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Ini dalam bahasa balaghah dipanggil apa? Lafu wan nashru musyawwash. Ataupun laf wan nashru ghairu murattab. Kenapa ghairu murattab? Karena iman kembali kepada wa huwa mu'min, amal soleh kembali kepada sa'alaha sa'yaha. Tapi dia tak ikut turutan. Kalau syekh ikut turutan, dia panggil lafu wan nashru murattab. Dalam balaghah dipanggil. Jadi kalau kita baca, kalau ikut lafu wan nashru murattab, faqat bal hiya ma'al amali salih wal iman. Yang ditunjuk musyar ilaihi biqaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Tapi sebenarnya ini dakiknya kalam Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad. Sebenarnya dia susun tadi memang ikut turutan. Bukti dia apa dia? Bukti dia wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min ni mesti nak masuk dalam jalan amal mesti mukmin dulu. Mana boleh beramal kalau tak mukmin dulu? Maka dia susun terus ikut turutan. Iman, amal soleh. Nampak tak ni? Faedah Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad susun iman dulu kemudian amal soleh. Dia tak sebut wal amalus soleh wal iman dengan hanya mengikut kepada susunan ayat. Tak, sebaliknya beliau menyusun tadi mengikut kepada hakikat perkara tersebut. Tak boleh amal soleh kalau tidak beriman. Syarat diterima amal soleh adalah beriman. Maka wa huwa mu'min itu sebenarnya adalah permulaan, wa sa'alaha sa'yaha adalah natijah kepada mukmin tersebut, ataupun hasil kepada iman tersebut adalah mengikuti ataupun berjalan dengan amal soleh. Itu maksud dia. Tamam? Faham dah ni? Dia punya hikmah kenapa Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad mengarang sedemikian. Nampak tak macam mana para masyayikh radhiyallahu ta'ala anhu menyusun kitab dengan sangat halus. Hatta susunan tadi pun disusun dengan susunan yang luar biasa. Baik. Faham tak ni? Perbahasan ni ada yang tak jelas, ada yang kabur. Senang ni kan mukadimah ni. Mukadimah ni boleh tahan juga panjang dia. Lepas tu kita akan baca mukadimah ni hari ni. Sebelum masuk fasa pertama esok, insya-Allah. Mukadimah saja pun dah ni muka surat sampai muka surat yang ke-12. Jadi itu perkara yang ke bawah ni. Perkara yang pertama dibincangkan oleh beliau berkenaan dengan ayat tersebut. Ta'rifan ayat tadi. Dan kaitan ayat tadi dengan murid ilallah. Jadi nak pergi kepada Allah Ta'ala, dia ada dua kelompok. Ada yang murid ilal dunia, al-ajilah, dan ada murid ilal akhirah. Yakni ilal jannah. Ilal jannah di sini Allah Ta'ala sebut kepada yang dihasilkan, didapatkan oleh orang tadi. Hakikatnya hamba tadi nak menuju kepada siapa? Nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'yul mashkur fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tengok apa dia makna sa'yul mashkur dan perkataan as-sa'yul mashkur dalam ayat di atas, huwal amalul maqbulu al-mustawjibu sahibuhu al-madha was-sanaa was-sawab al-'azima alladhi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatih. Jadi maksud sa'yul mashkur ayat di atas adalah ayat di atas tu, ayat di sebelah lah. Saya cari ayat ku atas pula. Jadi usaha yang diberi balasan baik ialah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sa'yul mashkur. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini mereka diberikan penerimaan oleh Allah dengan amal tersebut yang al-mustawjibu sahibuhu al-madha was-sana, yang menyebabkan pelakunya beroleh pujian dan juga beroleh penghargaan, was-sawab al-azim, dan ganjaran pahala yang besar, la yanqadi, yang tidak akan terputus, wala yafna bi fadlillahi wa rahmatih, dan juga tidak terputus dengan kemurahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qasiru min kulli wajhin minal muridin lid dunya. Tengok.
Dan orang yang rugi dari segala segi daripada kalangan yang inginkan dunia. Lepas tu di sini kita sebutkan tadi, ulang balik, Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qutbud Da'wah wal Irsyad ingin menjelaskan kepada kita, kata ada dua jenis murid. Nah, dan kitab dia ni nak menunjukkan adab murid yang mana. Ini adab murid ilallah, bukan murid ila dunia. Ini maksudnya. Dan yang paling rugi daripada segala segi daripada kalangan murid tersebut apa dia? Lid dunia alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'idul madhkur fil ayah, yang sudah pasti akan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa'id maknanya ancaman Allah sebagaimana disebut dalam ayat yang telah kita bacakan. Siapa? Huwallazi yuridu dunya iradatan yansa fi janbiha al-akhirah. Ni Syekh terang pula. Sidi Abdullah bin Alawi Haddad terang pula. Adakah memang kita tak boleh dunia langsung? Dan kita nak lempak dunia terus ke? Macam mana pula dengan hadis Nabi SAW kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang tanaman untuk dituai hasilnya di akhirat. Dan kita nak lempak dunia terus. Dan dunia ni adalah alatnya untuk ke akhirat. Itu macam mana pula? Ini Syekh terangkan lagi. Dimaksudkan dengan murid dunia ini yang mendapatkan ancaman daripada Allah. Siapa? Huwallazi yuridu dunya iradatan yansa fi janbiha al-akhirah fala yu'minu biha. Iaitu yang pertama apa dia? Yang menginginkan dunia dengan sepenuh kemahuan, yang melupakan pada berbuat amal akhirat. Fala yu'minu biha, dan dia tidak beriman dengan akhirat. Biha, kembali kepada akhirat. Dia tak beriman terus. Au yu'minu wala ya'malu laha. Atau dia beriman, ni kelompok yang kedua. Beriman dengan akhirat, wala ya'malu laha, tapi tak beramal untuk akhirat. Fal awwalu kafirun qalidun finnar. Yang pertama iaitu yang menginginkan dunia, keinginan yang melupakan dia dengan akhirat dan tidak beriman pula dengan akhirat, ini kafir, kekal dalam neraka Allah. Manakala wathani iaitu yang beriman dengan akhirat tapi tak beramal, fasiqun mausumun bil khasar, maka ini orang fasik yang dicap ataupun dimeteri sebagai orang yang rugi. Jadi kedua-dua jalan tadi tetap rugi. Jadi makna daripada terkeluar daripadanya orang yang inginkan akhirat tapi menggunakan dunia untuk akhiratnya. Maka terkeluar daripada takrifan ni. Jadi jangan kita terjemah kata man aradal ajilata, man yuridul ajilata, maksudnya mereka inginkan dunia tadi dengan maksud tak boleh guna dunia langsung untuk menuju kepada akhirat. Tak kena. Tutup handset. Tutup handset. Handset tutup. Jangan jawab dalam kelas. Tak boleh. Ni suluk ila Allah ni. Man yaltafit al-multafitu la yasil. Paling banyak tak sampai. Tak sampai tengok kau handset, tengok kau ni, tengok kau ni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai ayat Quran. Ini maudhu' pertama dalam perbahasan muqaddimah. Selesai perbahasan pertama tentang tafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan oleh Sayyidi Qutbul Da'wah wal Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maudhu' kedua, hadis. Tengoklah macam mana para sufi menyusun kitab mereka. Pertama, kefahaman terhadap ayat Allah. Kedua, kefahaman terhadap hadis Nabi SAW. Seakan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ingin memaklumkan kepada orang yang ingin suluk kepada Allah bahawa jalan suluk ini tidak akan lari daripada dua jalan, iaitu jalannya Allah dan jalannya Rasul SAW. Tak akan boleh lari daripada Allah dan Rasul. Maka diletakkan ayat Quran dan disebutkan hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada satu kitab ulama tulis, hal yuqra al-hadis mujawwada. Seorang alim di Mesir, dia tulis kitab, adakah hadis dibaca dengan tajwid? Anda baca tajwid dah hadis. Berlaku perbincangan di kalangan ulama, keluar kitab sebuah. Kita nak kena baca qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innamal a'mal, macam tu lah. Ada ulama sebut macam tu. Ada ulama kata kena baca macam tu. Binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat. Kena faman kanat. Tak boleh faman kanat. Tak kena tu. Ada kitab tu pun ada. Ada dalam kotak ni. Tak keluar ni kotak tu. Kena baca. Itu dipanggil apa dia? Juzuk-juzuk masail dalam ilmu. Yang kalau dibaca, dikuasai, difahami, maka kita akan dapat faedah besar. Jadi kalau kita baca kitab, orang tengok, duk fikir seorang-seorang. Hadis nak kena baca dengan tajwid ke? Ada ulama bahas. Kita dah ada risalah. Baca risalah tu. Baca kitab tersebut. Dapat ilmu. Kita duduk sibuk terawih 8 rakaat ke 20 ke. Alhamdulillah semalam 23. 20 rakaat. Bukan dekat 20. Semalam kita buat 40. 40 kan? Yang kata apa ni, Sultanul Ilm Al-Habib Salim Syatiri kata, sembahyang kalau tarawih ni sunat kita niat 2. Qada niat sunat tarawih adaan, dan qada apa ni, awabin. Qada awabin. Sebab solat sunat awabin, maghrib dengan isyak kita tak sempat buat pada hari itu, maka kita qada dalam tarawih. Dan ni boleh dalam pandangan Imam Ramli radhiyallahu anhu. Boleh ikut pandangan Imam Ramli. Jadi ikut pandangan Imam Ramli boleh qada awabin dalam tarawih. Jadi boleh niat 2. Usalli sunnat tarawih adaan wa sunnat awabin qadaan lillahi ta'ala. Niat 2. Jadi 20 rakaat dapat 40. 40 sembahyang. Sebab 2 rakaat tarawih tambah lagi 2 rakaat awabin. 2 rakaat tarawih, 2 rakaat awabin. Sekurang-kurang awabin 2 rakaat, sebanyak-banyak awabin 20 rakaat. Sama macam tarawih juga. Jadi sembahyang macam tu dapat 40 sembahyang. Dan 1 rakaat solat fardu, solat sunat dalam apa ni? Dalam Ramadan itu bersamaan pahalanya dengan fardu. Jadi kalau orang yang sembahyang qiyamul lail pada malam apa ni, Ramadan, qiyam dengan sini dengan makna tarawih pun boleh. Qiyam dengan makna tarawih, mendirikan tarawih, maka pahalanya seperti pahala fardu. Pahalanya seperti pahala fardu. Dapat pahala besar. Betul. Ni dapat 40 pahala. Rugi kalau kita tak niat dulu. Main-main terlupa niat puasa. Lagi hebat. Terlupa niat. Dah niat dah 30 hari. Alhamdulillah. Kalau niat 30 hari, alhamdulillah. Kalau terlupa 1 hari, alhamdulillah, kurang-kurang ada apa kita dah taklid dengan Imam Malik yang menganggap ataupun yang menyebutkan kata puasa boleh diniatkan 30 hari. Kenapa Imam Malik beza dengan Imam Syafi'i dalam bab tu? Kenapa Imam Syafi'i wajibkan niat pada setiap malam? Imam Malik kata boleh niat sekali saja satu malam yang pertama tadi, niat untuk 30 hari. Perbezaan dia pada masalah ibadah puasa itu sendiri. Imam Syafi'i kata ibadah puasa ni mustaqillah. Setiap hari adalah ibadah yang berlainan. Hari pertama beza dengan hari kedua. Sebab tu kena niat tajdid baru. Kerana innamal a'malu binniyat. Kerana puasa tadi semuanya dengan niat masing-masing. Hari ni puasa, esok puasa juga. Sama. Maka dengan niat masing-masing. Jadi tak boleh sekaligus. Imam Malik kata puasa tu Ramadan seluruhnya adalah satu ibadah. Jadi boleh niat semua sekali. Dia macam semayang. Dia macam semayang. Kemudian apa ni, daripada mula kita niat tu bagi salam lah sekali. Jadi semua tadi dikira satu. Itu kata Imam Malik. Sebab itu kalau orang tanya balik, jawapan kepada Imam Malik pula, macam mana pula makan tengah-tengah tu? Tu makan waktu malam. Kalau bersetubuh pula dengan isteri, tu macam mana pula? Maka kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, rukhsah. Tu rukhsah. Makan pada malam tu dikira rukhsah. Maka tidak bermasalah pada niat tersebut. Sah. Faham? Dikira rukhsah. Tu pandangan tadi berbeza melihat kepada istidlal, macam mana kefahaman ulama terhadap masail tersebut. Faham? Itu dia punya perbahasan dia. Dan satu lagi pandangan Imam Abu Hanifah. Ini pandangan ni ringan. Saya sebut dalam kitab saya, Risalatus Shaum. Imam Abu Hanifah kata boleh niat pada waktu siang. Saya sebut dalam kitab Fathul Alam. Ni kalau orang tu terlupa. Kalau dia terlupa niat pada waktu malam,
Wajib kita dalam mazhab Syafi'i imsak, kena tahan diri daripada makan dan minum sampailah waktu buka puasa nanti, dan kemudian kena qada puasa tersebut. Imam Abu Hanifah kata boleh berniat di siang hari. Kalau orang tu terlupa. Dia terlupa pagi esok bangkit-bangkit, ataupun dia terlewat dah tak bangun sahur, bangkit-bangkit subuh, maka dia tak sempat untuk nak berniat. Maka dia pun tak taklid pula dengan mazhab Maliki. Nah, dalam ikut mazhab Syafi'i, batal dah puasa dia tadi tak sah dah. Dia kena qada, tapi dia wajib imsak. Kena tahan diri, tak boleh makan pada hari tu. Hidup pergi hantam kedai mamak pula. Tak boleh. Jadi macam mana dia nak buat? Cara dia adalah, dia boleh berniat pula dengan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata boleh niat pada waktu siang. Tapi sunat qada. Kerana meraihkan khilaf. Khuruj minal khilaf mustahab. Jadi cukup, kalau dah cukup bulan dah habis, qada balik juga untuk menghormati pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Faham? Baik. Jadi ikhtilaful ummah ni rahmah. Ikhtilaf ulama ni rahmat kepada kita. Baik, balik kepada tajuk. Hadis kita tak perlu baca terjemahan kerana kita selalu dengar dah terjemahan tersebut. Kalau nak syarah panjang lebar, kerana dalam kitab Mata Arba'in saja syarahan dia masya-Allah tabarakallah. Hadis ni antara orang panggil apa, hadis yang menjadi madar dalam agama, dan disebutkan oleh Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat. Hadis ni saja boleh keluar 70 masail. Nah, dan masuk hadis ni pada, bukan 70 masail, masuk hadis ni pada 70 bab dalam fiqh. Jadi hadis ni hadis besar. Akhbara sallallahu alaihi wasallam. Soal 8. Akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin. Nabi telah mengkhabarkan bahawa tidak sah amal melainkan dengan niat. Annahu la amala, iaitu tidak sah niat amalan tersebut kecuali dengan niat. Wa annal insana bihasabi ma nawa. Dan setiap orang ditimbang dengan apa yang diniatkan. Yusabu wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan sekiranya untuk diberi pahala dan ganjaran. Kalau baik niatnya, maka baiklah balasan. Kalau buruk niatnya, maka buruklah balasan. Yaman? Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Dan barang siapa yang niatnya baik, maka baiklah amalnya. Wa in kana fi surati tayyiban. Kata wa man qabusat niyatuhu khabusa amaluhu la mahalah. Dan barang siapa buruk niatnya, maka buruklah amalnya. Walaupun wa in kana fi surati tayyiban. Walaupun pada surah, pada gambaran amal, rupa bentuknya kelihatan baik, seumpama orang yang beramal kalladzi ya'malus salihat tasannu'an lil makhluqin. Seumpama orang yang beramal dengan amalan yang baik namun hendak menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Jadi maknanya apa dia? Intinya, usulnya adalah niat. Niat tu yang ditentukan baik ataupun buruk. Kalau niat baik, baiklah. Kalau niat tadi buruk, buruklah. Walau baik pada surah, walau baik pada rupa paras, tapi niat tidak baik, maka dikira dengan tidak baik. Dia dilihat dengan niat, bukan dilihat dengan bentuk ataupun rupanya amal tadi. Sembahyang bukan min elok, tapi tak niat, tak jadi. Sembahyang elok, baca sedap, orang puji, dia kata tu tak ambil wuduk, dia kata. Baca macam masyari dah. Dia tahu tu saya tak niat lagi. Kalau saya niat tadi, lagi sakan. Tak jadi apa amalan tu. Sebab tu surah saya tidak jadi, kena niat. Baik. Jadi di sini nak beritahu kata apa dia? Murid ilallah kena niat. Dan orang yang nak menuju kepada Allah perlu betulkan niat dia. Tengok ni hittah ataupun sudut yang mana diambil perhatian oleh Sidi Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad. Untuk bagi perhatian kepada seorang murid kepada Allah, perlu betulkan niat dia. Yang ini satu. Wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa khiratihi, bukan khiratihi. Betulkan bari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya barang siapa yang beramal kerana Allah atas jalan yang mengikuti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya dan dia mendapat keredaannya dan memasuki syurganya, mendapat tempat yang hampir dengannya, yakni dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi jiwarillah wa khirati. Ya. Pada pada hampir dengan Allah dan juga orang yang dicintainya. Hampir dengan Allah sini bukan makna duduk dekat dengan Allah, maksudnya Allah berjarak dan seumpamanya. Maksud hampir ini Allah Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirah dan kebaikan dan perhatian. Mana seorang bijiwar seorang duduk di sebelah seorang, maksudnya dia diberikan perhatian oleh orang tersebut. Itu maksudnya. Maksudnya Allah akan memberikan perhatian yang khusus kepadanya. Jadi maksud di sini Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad ingin menjelaskan juga kepada kita bahawa suluk ilallah perlu mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu kata bacaan kita dalam kitab ni adalah kesemuanya daripada pancaran sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man qasada ghairallahi wa amila li ghairillah kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dan barang siapa wa anna man qasada ghairallah, yang mencari, yakni menuntut selain Allah, yakni murid ghairallah, yang menuntut selain daripada Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal untuk selain Allah, kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu, maka ganjaran dan balasannya di sisi orang yang ia bermuka-muka dengannya, minta dekat dia. Sebab tu orang yang riak, orang yang menunjuk-nunjuk dengan amal ini, maka mereka dikira sebagai syirkun khafi. Syirik yang khafi. Riak ni syirik khafi. Sebab apa? Sebab dia buat bukan kerana Allah, tapi buat kerana orang yang dia nak tunjuk tadi. Sebab tu kata, siapa Tuhan sebenarnya? Kamu buat untuk siapa sebenarnya? Buat untuk Allah ke untuk orang yang kamu nak tunjuk? Kalau kamu buat untuk orang yang kamu nak tunjuk, maka minta pahala dan ganjaran kepada yang orang kamu minta tadi, yang kamu nak tunjuk dekat dia. Maksudnya kerana kamu menganggap bahawa dia memberi manfaat kepada kamu, maka minta kepada dia. Itu maksud dia. Jadi ini tambih kepada muridin agar tidak melarikan niat mereka, memalingkan niat dan juga niat mereka dan juga keinginan mereka tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memperlihatkan baginya yang tentunya orang itu tidak memiliki apa-apa padanya, apatah lagi untuk memberi kepada orang lain, tidak berupaya menolak kemudaratan bagi dirinya sendiri dan tidak dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, tidak berupaya untuk mematikan, tidak juga untuk menghidupkan, tidak juga untuk berkuasa pada hari kebangkitan kelak. Itu syarahan yang kedua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mengikuti jalan Nabi SAW. Nabi sebut kata apa? Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nak hijrah kepada Allah dan Rasul. Apa dia makna ila Allah wa Rasul? Dah disyarahkan oleh beliau. Kemudian, kenapa dikhususkan hijrah dalam hadis tadi? Wa qassal hijrata alaihi salatu wassalam min baini sairil a'mal tanbihan 'alal kulli bil ba'd. Jadi kata takut nanti orang kata, kenapa kamu syarahkan tentang hijrah ila Allah, maksudnya orang yang nak murid ila Allah dengan hadis innamal a'malu binniyat, sedangkan innamal a'malu binniyat ni kan hadis ni khusus diceritakan oleh Nabi tentang hijrah. Seorang lelaki yang namanya Muhajir Ummi Qais. Siapa nama Muhajir Ummi Qais tak diketahui sampai lah. Tak tahu. Yang tahu kata dia Muhajir Ummi Qais, satu je. Punyalah rahsianya nama dia sampai tahu tu. Muhajir Ummi Qais. Dalil kata Nabi SAW menjaga aib saudaranya, sahabatnya. Nabi tak abak siapa yang pergi hijrah tadi. Nama dia siapa? Dia pergi nak nikah dengan Ummi Qais. Maka digelar dia Muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah untuk berkahwin dengan Ummi Qais. Sebab Ummi Qais kata, nak kahwin dengan aku, nak kahwin dengan aku, syarat dia kena mai ke Madinah. Hijrah. Maka dia pun hijrah juga. Hijrah dia bukan untuk bersama dengan Nabi, tapi untuk kahwin dengan kekasih hati dia. Maka akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan mungkin, dan tidak mendapatkan apa yang sepatutnya didapatkan
seperti mana yang diperolehi oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang lain. Baik, jadi khusus kisah tadi pada hijrah. Kenapa dikait pula dengan perkara yang kita telah sebutkan ini? Maka disebut oleh Imam wa qassal hijrata alaihi salatu wassalam, Rasulullah telah mengkhususkan akan peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam di antara sekalian amalan-amalan sebagai peringatan yang menyeluruh, tambihan alal kulli bil ba'di, dengan yang sebahagian. Tamam? Jadi maksudnya digunakan sebahagian contoh pada hijrah untuk menunjukkan pada perhatian terhadap keseluruhan amal, maknanya perlu kepada betulnya niat tadi kerana Allah. Lianna minal ma'lum inda ulil afham, ini kerana bahawasanya telah dimaklumi di sisi orang-orang yang mempunyai kefahaman yang mendalam, annal ikhbara laisa khassan bil hijrati, bahawa hadis tersebut bukanlah khas untuk peristiwa hijrah sahaja, bal huwa amun fi jami'i syara'il Islam, bahkan ianya adalah am, yakni umum pada sekalian syariat-syariat di dalam Islam. Sebab tu kita sebutkan juga seperti yang disebut oleh para mufassirin, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah adalah dengan umum lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Cerita dia berkenaan dengan hijrah tu khusus, ceritanya berkenaan Muhajir Ummu Qais kalau ia khusus. Tapi yang kita ambil ibrah pada umum lafaz tersebut, iaitu berkait dengan hijrah ilallah war rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Boleh. Seterusnya sikit lagi, dan kita akan berhenti rehat. Ada satu lagi lah, alhamdulillah. Summa aqulu, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, i'lam ayyuhal muridu talibu. Kemudian daku, yakni pengarang kitab, yakni Sayyidina Al-Habib Alwi bin Abdullah Alwi ibnu Abdullah ibni Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apa kata beliau? I'lam ayyuhal muridu talib, ketahuilah olehmu wahai murid yang menuntut, yakni mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok di bawah ada nota kaki yang diletakkan oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah Tahir. Nota kaki yang bagus dan bermanfaat. Pengertian murid menurut Imam Haddad sendiri radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hendaklah diketahui bahawa murid adalah orang yang hanya menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat semata-mata, dan untuk itu dia mengikhlaskan hidup dan matinya serta membersihkan semua gerakan zahir dan batinnya daripada segala sifat mazmumah. Tamam. Ini dalam kitab Mukatabat Al-Imamul Haddad ni, kitab ni. Mukatabat Al-Imamul Haddad, ada 2 jilid kitab. Dalam kitab ni disebut perkataan murid. Ini surat-surat Imam Haddad dihantar oleh para muridnya kepada beliau. Beliau balas balik surat tadi. Suratnya disusun jadi kitab, 2 jilid. Satu jilid ni, satu jilid lagi ni. Ini jilid yang kedua. Ini semua surat dia. Surat orang dulu boleh buat kitab. Surat orang lah kalau tulis dalam Facebook tu, kalau keluar boleh buat sampah. Ada apa? Tak ada faedah untuk orang ambil untuk jadikan sebagai panduan dalam hidup. Tengok surat mereka. Mukatabat Al-Imamul Haddad, penting dibaca. Tengok macam mana adabnya dia menjawab soalan. Dan ada asrar-asrar dalam tu yang dijawab oleh beliau, yang mungkin tidak ada dalam kitab-kitab dia yang lain. Itu penting tengok surat-surat para ulama dan awliya ni. Surat kita kalau tengok balik, surat cinta, surat apa semua lah. Kalau tulis surat cinta pun, cinta tadi pun nampak jelas sangat pula tulis. Tak ada bahasa puitis yang orang boleh, mungkin macam lagu Isabella tu kan. Walaupun penulis Isabella kata memang dia tulis jelas-jelas untuk Isabella. Tapi orang pakai tafsir, kata, jadi macam lagu kesufian dan seumpamanya. Dalil kepada apa? Kepada penulis tadi seorang yang baligh, maksudnya orang yang orang panggil apa? Pandai menggunakan bahasa, sehingga orang menyangka dia cerita benda lain, dan yang mendengar pula mentafsirkan dengan perkara yang lain. Itu dalil kepada kebijaksanaan dalam memilih perbahasan ataupun ucapan dan tulisannya tadi. Tamam. Jadi kata beliau, i'lam ayyuhal muridu talib. Ini bawah ni tadi kita dah syarah panjang pasal murid. Apa dia beza murid dengan murad? Dan apa ni yang digunakan dalam apa ni
hadis Nabi SAW dalam Al-Quran. Jadi kita dah jelas tentang perkara tersebut, maka tidak perlu kita mengulang lagi dan boleh baca sendiri di bawah tu. Wal mutawajjihu ar-raghibu annaka hina sa'altani an ab'atha ilayka bi syai'in min al-kalam al-mansubi ilayya. Dan yang mentawajjuh, yakni menghadapkan diri dengan keinginan yang kuat, katanya. Ni. Siapa dia murid ni? Kata Syekh, i'lam ayyuhal muridut talib. Jadi Syekh sekarang ni gunakan perkataan i'lam. I'lam ni maknanya apa dia? Dia sebut i'lam di sini dan Syekh tak sebut i'lamu. Ini antara hikmah kenapa para ulama dan para masyayikh menggunakan perkataan i'lam dengan lafaz khitabnya kepada anta. I'lam anta. Maksudnya untuk apa? Untuk dimaklumkan kepada setiap individu yang baca kitab ni. Kalau Syekh sebut i'lamu, ketahuilah kalian semua. Maka nanti dia akan pada dengan kawan dia. Dia kata, Syekh kata i'lamu. Apa hang dengar, nanti aku dengar. Hang dengar nanti cerita kat aku. Tak, Syekh sebut i'lam. Ketahuilah, kamu tu, kamu. Jangan kira orang lain. Kamu tu. Faham tak ni? Nampak comel. Pak Syekh guna ayat tadi. Dia tak kata i'lamu. Kalau guna i'lamu, Allah. Pakat lawan tidak. Macam Wildan lah. Kan? Tidak. Tak apalah. Biar kawan dia dengar. Sekali dia balik cerita. Tak itu, Syekh Rimi gelak kat kawan-kawan. Dia pun sama. Faham? Kenapa guna i'lam? I'rab i'lam? I'rab. Fi'lul amri mabniun 'ala sukun fi mahalli rotan fi mahalli la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan wujuban takdiruhu anta. Tamam. Saya yang jawab, bukan dia jawab. Dia tahu tapi orang panggil apa? Orang panggil nak susun ayat tu. I'lam ayyuhal muridut talib. Itu tujuan disebut i'lam. Dan sebenarnya kenapa sebut i'lam? Kenapa tak sebut isma'? Karena sama' kemungkinan boleh berlaku taksir. Tapi kalau i'lam untuk bagi seluruh perhatian. Yang terhikmah kenapa digunakan i'lam. Wal mutawajjihur raghib, dan juga penuntut ataupun orang yang mentawajjuh, menghadapkan diri dengan keinginan yang kuat. Annaka hina sa'altani, sesungguhnya engkau ketika mana bertanya kepadaku, bahawa an ab'asa ilaika, bahawa aku mengirimkan kepadamu dengan suatu daripada kalam, perkataan yang dinisbahkan kepadaku. Lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilih. Belum hadir di benakku tentangnya apa yang kufikirkan yang munasabah kepadamu berkaitan dengan perjalananmu menujunya. Tamam. Jadi katanya waktu kamu tanya, ni mungkin ada seorang murid Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah meminta kepada Imam untuk menjelaskan kepadanya dengan kalam Imam sendiri. Perkara yang sesuai untuk murid tersebut bagi jalan yang menuju kepada Allah. Jadi kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ma arahu munasiban lima anta bisabili. Jadi aku tak jumpa lagi dalam benak fikiranku ni perkara yang munasabah denganmu. Maksudnya sesuai dengan jalanmu. Ataupun mungkin soalan ditanya ni mungkin lebih tinggi daripada yang bertanya. Yang orang yang tanya soalan tinggi sangat, tak sesuai dengan apa yang kamu tanya. Jadi aku susun yang lebih rendah sedikit yang sesuai dengan kamu. Dia jadi gitu. Tamam? Kemudian waqad ra'aitu an uqayyida fusulan wajizatan. Maka kata Sayyidi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, akan tetapi aku berpandangan, ini dalil kepada guru yang murabbi dan juga seorang yang membimbing umat Nabi SAW. Jadi beliau tak meninggalkan muridnya tahayyur, terkapai-kapai. Tak. Malah sebaliknya membimbing murid tadi dengan jalan yang sesuai bagi seseorang tersebut. Jadi kanak-kanak bukan boleh bagi makanan orang tua-tua. Boleh. Mati nanti.
Budak kecil dibagi makan nasi kandak kampung Melayu, jam. Terlekat. Budak baru umur sebulan. Dia kata, "Pak orang Penang." Saksi rasnya. Jadi kena bagi nasi kandak baru datang silsilah, kata dia. Ini sanad keturunan kita. Sambung kampung Melayu, kata dia. Perak bubuh sekali dengan sotong-sotong kali. Jam budak tu. Sebab tu ta'amul kibar summus sigar, kata ulama. Makanan orang dewasa adalah racun bagi kanak-kanak. Ta'amul kibar summus sigar. Jadi jangan kita pi gagah duk pi makan makanan orang dewasa. Dan jangan campur ketika orang dewasa tengah menyembang. Aduh, Tok Guru tengah duk berbahas, kita pi duk tengah. Kucing, gajah sama gajah duk berbincang, tikus masuk campur, mampu hebat tu. Gajah tu perak sekali pijak, jam. Dia kata gajah kan takut dengan tikus. Oh, betul gajah. Tak apalah. Jadi tengok kartun banyak ni payah. Dia sembang. Jadi jangan masuk campur dengan urusan mereka. Dan juga makanan dengan yang sesuai. Qatibun nas ala qadri unqulihim, kata Nabi SAW. Cakap dengan orang mengikut kadar akal mereka. Tengok kadar kesesuaian mereka. Sebab tu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kata apa? Dia kata, "Sa'altani annaka hina sa'altani an ab'atha ilaika bi syai'in minal kalam. Al-mansubi ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabili." Itu satu. Dan boleh jadi juga annaka tadi adalah apa dia? Syakhsiyah khayaliyah. Orang yang digambarkan oleh imam seolah kata dia berada di depan imam sedang bertanya kepada beliau. Lalu beliau menjawab, dan yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah kita yang membaca kitab tersebut. Jadi kalau kita tanya soalan tinggi-tinggi, kata imam, kalau kamu nak tanya tinggi-tinggi, ya aku tengok tidak sesuai lagi kepada kamu. Baca dulu yang ni. Maksudnya gitu. Sesuaikan dulu yang ni. Amalkan dulu yang ni. Sebab tu antara adab, kata ulama, ketika membaca satu-satu kitab adalah kita perlu berakhlak dengan kitab tersebut. InsyaAllah kita akan dapat sir kitab tu. Macam mana nak dapat sir kitab, rahsia kitab tersebut? Beramal terus selepas kita baca kitab ni dengan akhlak dalam kitab ni. Nanti kalau Syekh sebut nanti ada adab dia nanti, fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga nanti ni. Terus usaha untuk beramal. Kalau tidak, kita baca saja. Faham? Kalau tidak, kita baca saja. Kita dah beramal dengan kitab ni, baru masuk kitab yang seterusnya pula. Beramal pula dengan kitab tersebut. InsyaAllah kita akan dapat sir kitab tadi. Boleh? Itu cara dia. Yang telah dipandukan oleh para ulama dan awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku memandang, kata imam, bahawa aku mencatatkan beberapa fasal yang ringkas yang mencakupi atas sesuatu dari segala adab bagi yang ingin menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala syai'in min adabil iradati bi'ibaratin salisah. Jadi adab iradah, yakni adab murid yang memakai ibarat yang mudah difahami. Itu dia. Ini aku guna adab ataupun aku susun yang mudah difahami oleh seorang tersebut untuk menuju kepada Allah. Wallaha as'alu an yanfa'ani wa iyyaka wa sa'iral ikhwani bima yuriduhu alayya min dhalika wa yusiluhu ilayya mimma hunalika fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala daku memohon bahawa dia memberi manfaat kepadaku dan juga kepadamu dan kepada sekalian saudara. Kenapa didoa kepada dirinya dulu kemudian baru kepada orang lain? Karena disebut dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Mula kamu dulu. Qu anfusakum, kamu dulu, baru wa ahlikum. Jadi sebab tu yang kita kena doa kepada Allah adalah manfaat kepada kita dulu, kemudian baru kepada orang lain. Faham? Dan ini diamalkan juga dalam kehidupan. Naik kapal terbang, kalau kata pramugari, dia akan pesan pada kita, kalau berlaku gegaran contohnya sehingga jatuh kapal terbang, jatuh tu yang bagaimana? Oksigen tu, tempat untuk kita bernafas tu, maka pakai dulu pada diri kita. Kemudian baru pakaikan kepada yang ada di keliling kita. Kalau anak kecil dan semuanya dipakaikan setelah tu. Jangan dipakaikan dulu kepada anak kecil baru pakai kat kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Nara tak sebut lah. Jadi jaga diri kita dulu dan kemudian baru untuk kita bantu orang lain. Mula kita dulu. Itu maksudnya. Bukan penting diri, tidak. Tapi dimulakan dulu kerana untuk membantu orang lain.
Wallaha as'alu. Wallaha, i'rab dia apa dia? Saifuddin. Wallaha ka wallahu. Alif. Jangan tunduk sangat. Wallaha ka wallahu. Saja dia tanya ni. Baris tak ada lah. Tapi dia tadi baris tak tentu. Wallaha ka wallahu. Afiq. Wallaha. Jadi Arab dia apa dia? Maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ul bihi didahulukan. Nah, kenapa didahulukan? Taksis. Kerana nak minta hanya semata-mata kepada Allah. Kalau disebut as'alullaha, maka kemungkinan boleh jadi ihtimal nak minta lagi ke orang lain. Tapi kalau didahulukan muqaddim maf'ulun bihi dari depan, maksudnya ada taksis yang tertentu. Wallaha as'alu. Maksudnya hanya kepada Allah aku memohon. Faham? Itu kalau terjemahan. Kalau nak lebih dakik, kita akan terjemah apa dia? Dan hanya kepada Allah aku memohon. Kenapa? Mana hanya kepada Allah tadi? Karena taksis pada Wallaha as'alu. Taksis. Dan hanya kepada Allah aku memohon agar diberikan manfaat kepadaku dan juga kepadamu dan juga kepada seluruh teman-teman dan saudara dengan apa? Bima yuriduhu alayya, dengan apa yakni ilham yang telah didatangkan kepadaku min zalika, daripada sedemikian perkara tersebut, wa yusiluhu ilayya mimma hunalik, dan menyampaikan kepadaku pada kedudukan di sana kelak, iaitu di syurga Allah Ta'ala di akhirat, fahuwa hasbi wa ni'mal wakil, maka dia cukup bagiku dan dia sebaik-baik wakil. Jadi maknanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak menyampaikan kepada yang hunalik, maksudnya sampai kepada siapa? Kalau sebut ini sampai ke akhirat. Baik, adakah tujuan Syekh untuk sampai ke akhirat tadi nak masuk syurga saja kah? La, Syekh sebut pula fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Allah lah cukup bagiku. Maknanya apa dia? Tujuan Maulana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tambih kepada kita bahawa dia inginkan Rabbul Jannah, Rabbul Akhirah, la Al-Akhirah. Bukan dia nak akhirat tu, dia nak Tuhan akhirat tu. Sebab tu disebut fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Jadi kalam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni perlu dibaca dengan mustawal harf, dilihat dengan hurufnya, kerana yang dikarang oleh beliau daripada nur, ilham yang Allah Ta'ala berikan, kerana beliau bukan calang manusia, cucu Nabi SAW yang diberikan keberkatan oleh Allah dengan ilmunya. InsyaAllah esok pagi kita akan sambung